Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta iza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarak kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sehinggalah sampai saat kematian di kalangan manusia itu. Apabila mati saja anak Adam ini, mula dibaringkan jenazahnya di dalam kubur, tiba-tiba kebanyakan mulut-mulut manusia ni akan sebut, qala rabbirji'un, Tuhanku berilah peluang untuk aku kembali hidup di atas dunia. Kalaulah aku diberi peluang untuk kembali hidup di atas dunia, la'alli a'malu salihan fima tarak, aku akan buat balik amalan salih yang aku tertinggal waktu mana aku hidup dahulu. Jawablah malaikat pada orang yang dah mati ni, kalla, jangan sekali-kali kamu harap kamu akan hidup kembali. Innaha kalimatun huwa qailuha, hanya mulut-mulut kamu saja yang mengulang kata untuk kembali hidup. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, sedangkan di belakang kamu sekarang, kamu sedang melalui saat barzakh sampailah kamu dibangkitkan balik pada hari kebangkitan nanti. Surah Al-Mu'minun ayat yang ke-99 dan ayat yang ke-100. Yang dihormati pengurusi majlis, pengurusi dan ahliatan kuasa masjid, pimpinan-pimpinan di semua peringkat, para alim ulama, para asatizah, muslimin dan muslimat sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah di atas nikmat panjangnya usia kita ini. Di saat mana kita baru je melalui masa-masa yang getir dalam hidup kita, masa yang payah dalam hidup kita sebelum daripada ini, yang disebut dengan masa Covid, yang semua di kalangan kita melalui ujian, sehingga kan ujian yang besar yang berlaku sampai peringkat kematian berlaku di kalangan kita. Di bumi Malaysia kita ni, yang mati saja kerana Covid, mengikut catatan Kementerian Kesihatannya, sejumlah lebih kurang 36,000 nyawa yang mati di bumi Malaysia kita ini saja. Manakala di seluruh dunia yang mati sejumlah lebih kurang 6 juta lebih yang mati. Syukur pada Allah, dalam jumlah yang mati tersebut, nama kita belum disenaraikan lagi di sisi Allah. Kita masih lagi diberi peluang. Tetapi saya yakin ada di kalangan kita ni yang diuji sampai dekat-dekat nak mati baru-baru ni. Termasuk saya sendiri pun, saya kena Covid. Dan Alhamdulillah Allah bagi lagi peluang untuk kembali hidup.
peluang untuk kita dapat lagi meneruskan perjalanan hidup kita. Tapi walaupun kita diberi peluang oleh Allah untuk hidup, kita jangan ingat kita ni tak mati-mati lah. Walaupun kita diberi peluang oleh Allah, untuk sekali ni Allah lepaskan lagi kita. Allah bagi lagi peluang untuk kita teruskan perjalanan hidup. Tapi jangan kita jadi macam orang kafir dan juga orang munafik tersebut. Orang kafir, orang munafik, dia nampak dunia ni syurga dalam hidup mereka. Mereka tak pernah membayangkan suasana kematian dalam hidup mereka. Bagi mereka, bila mati berakhirlah segala nikmat, segala kenikmatan sepanjang kehidupan. Tapi kita orang mukmin, kita kena ingat bahawa kita ni bukan boleh hidup selama-lama di atas dunia. Tetapi kita tidak diajar oleh Allah untuk bagaimana nak kekal hidup di atas dunia. Tapi Allah ajar pada kita supaya kita berfikir macam mana kita nak hidup lepas pada kita mati nanti. Yang ni yang tidak ada dalam pemikiran orang bukan mukmin. Orang munafik, dia tak fikir macam mana nak hidup lepas pada mati. Tapi kalau kita tak berfikir macam tu juga, dalam hidup kita sama je kita dengan orang yang munafik. Sama je orang kafir. Tak bayang, tak pernah kita nak bayang macam mana nak hidup lepas pada mati nanti. Maknanya kita ni tidak ada persiapan untuk ke sana nanti. Bahaya dalam hidup kita kalau kita hidup terbuai dengan dunia ini. Kita rasa nikmat sangat dengan dunia. Sampai di kalangan kita tak berani nak cerita tentang mengenai bagaimana dia nak hidup lepas pada dia mati nanti. Kalian jemaah sekalian pernah tak terfikir duduk seorang-seorang termenung seorang-seorang, macam mana kita nak buat hari pertama kita dalam kubur? Pernah terbayang tak dalam hidup kita ni, malam pertama kita dalam kubur, hari pagi kita dikebumikan, malam tu malam pertama kita dalam kubur. Macam mana kita nak bayangkan kubur kita saat tersebut? Ada tak dalam pemikiran kita, kita terbayang duduk seorang-seorang termenung seorang-seorang? Macam mana kita nak buat? Dah seminggu dah dalam kubur, seminggu dah jenazah kita ni dikebumikan dalam kubur. Tapi sesi soal jawab belum lagi berakhir. Masih lagi disoal. Kita tak lepas-lepas lagi untuk menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Ada tak dalam pemikiran kita lah, duduk termenung seorang-seorang, pagi-pagi lagi termenung, sak mengalir mata kita, takut kita membayangkan dah sebulan dalam kubur. Tak ada dah orang datang ziarah kubur kita. Tak ada lagi doa-doa mereka yang hadir pada diri kita. Tiba-tiba muncul ular besar di hujung kaki kita. Ular tersebut Rasulullah cerita warna hitam. Kemudian keluar pula api yang keluar daripada yang disebut dengan daripada tubuh badan ular tadi. Sedang mula membelik jasad kita, mula mematahkan tulang-tulang kita. Agak-agak macam mana kita nak buat sekarang ini kalau terjadi begitu di dalam kubur kita? Ada tak kita bayang dalam hidup kita ni dah 10 tahun dah dalam kubur, masih lagi tak selesai sesi soal jawab kita. Di hari pertama kita berada di alam kubur ini, di alam barzah. Macam mana kita nak jadi ubah kubur kita menjadi taman pada taman-taman syurga? Nak mengubah keadaan daripada warna yang kelam, takut, mengerikan ini, tiba-tiba mengubah menjadi warna hijau yang cantik dan menjadi indah kuburan kita. Ada tak ayah-ayah, ibu-ibu, kalian duduk seorang-seorang termenung seorang-seorang, bila kita bangun di padang mahsyar nanti, kedengaran suara Rasulullah memanggil nama seorang-seorang, panggil nama.
Kita pula, nama kita ni tak dipanggil-panggil lagi oleh Rasulullah. Macam mana kita nak buat sekarang ini? Nak suruh jasad kita ini berlari keriangan untuk pergi dekat dengan Rasulullah, supaya malaikat tak halau kita untuk kita minum di telaga Kausar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada tak kita duduk menung seorang-seorang? Macam mana nak buat? Waktu mana melayang suratan amalan manusia di padang mahsyar Allah, tiba-tiba tangan kiri kita terangkat. Tangan kanan kita ni puas, kita kuis nak suruh terangkat, tak terangkat. Macam mana kita nak buat sekarang? Waktu mana kita hidup sekarang ni, mengalih daripada tangan kiri terangkat, tangan kanan agar terangkat di padang mahsyar. Ada tak dalam hidup kita ni, duduk seorang, menung tiap-tiap hari, menung seorang-seorang, macam manalah aku nak lalu titian sirat itu, dalam keadaan yang sehalus rambut yang dibelah 7, selai rambut yang dibelah 7, nak lalu pula bawah tu neraka, bunyi neraka tu mengerunkan dan menakutkan. Nak suruh kita boleh lepas sampai ke dalam syurga Allah, boleh duduk bersimpuh di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencium jari jemari Rasulullah, mengucup dahi Rasulullah. Ada tak kita duduk seorang-seorang, menung seorang-seorang? Ke kita fikir apa dalam hidup kita? Kita hidup ni, kita fikir apa? Kalaulah ibu-ibu, ayah-ayah, kalian semua sentiasa hidup berfikir begitulah dalam hidup, Rasulullah kata kalian cerdik. Kalian cerdik sebenarnya. Orang yang cerdik ini, Rasulullah mula gambarkan dalam hadis Rasulullah, Al-Qayyis, secerdik-cerdik manusia, Aqyasun nas, manusia yang paling cerdik. Rasulullah gambarkan, siapa yang paling cerdik? Orang yang rumah besar ke? Orang yang kereta dia mewah ke? Orang yang dia mempunyai follower berjuta-juta ke? Orang yang ni cerdik ke? Orang yang ada PhD ke? Yang dianggap cerdik? Orang yang digelarkan profesor ke cerdik? Tak. Rasulullah tak sebut. Ni bukan manusia yang cerdik. Rasulullah tak gambarkan ini cerdik. Cerdik ni siapa? Bila tanya oleh sahabat-sahabat, siapa yang paling cerdik di kalangan kita ni ya Rasulullah? Rasulullah jawab, man dana nafsah, orang yang menyiapkan dirinya, wa amila lima ba'dal maut, sentiasa dia fikir macam mana dia nak hidup lepas pada dia mati nanti. Bila dia sentiasa berfikir begitu dalam hidup dia, inilah secerdik-cerdik manusia, inilah sebijak-bijak manusia. Jangan jadi manusia yang bodoh. Manusia yang bodoh ni siapa? Manittaba'a hawahu. Rasulullah sebut, orang yang bodoh di kalangan kamu, orang yang melayan je hawa nafsu dia. Di hidup dia tu melayan, manittaba'a hawahu, dia layan hawa nafsu dia. Wa tamanna 'ala Allah, kemudian dia letak angan-angan dia dengan Allah. Orang tanya dia tak semayang ke? Tak. Kenapa tak semayang? Aku penat, dia jawab. Habis tu engkau tak takut ke dengan neraka Allah? Takut? Siapa kata tak takut? Habis tu kenapa kamu tak salat? Aku penat, dia jawab. Habis tu macam mana nak jawab depan Allah nanti? Aku harap Allah fahamlah aku ni jenis penat, dia jawab. Inilah sebodoh-bodoh manusia. Orang yang hidup dalam keadaan yang dia mengikut dan dia melayan hawa nafsu dia, suatu hari tiba-tiba dia mati. Di saat mana dia mati tersebut, dia tidak ada persiapan apa-apa untuk dia nak hidup lepas pada kematian dia. Inilah sebodoh-bodoh manusia dalam hidup ini sendiri. Kita dalam hidup kita ni, setiap hari Rasulullah ajar pada kita, kena fikir macam mana aku nak hidup lepas pada mati nanti. Kena sentiasa fikir, malam pertama, malam kedua, malam ketiga, dah ada dah dalam urutan jadual kita untuk kita nak hidup sampailah memuncak roh kita naik ke atas. Tiap-tiap hari kalian semua fikir apa dalam hidup? Dalam hidup kita ni kita fikir apa? Bangun je pagi fikir nak makan kat mana hari ni. Kita fikir nak makan apa hari ni. Yang jahat lagi, nak makan siapa hari ni.
Yang jahat lagi di kalangan kita kan, kita memikirkan itu je dalam hidup. Fikir kenyang perut je dalam hidup. Kita tak pernah nak fikir macam mana masa yang akan datang nanti. Kalau kita fikir yang sekadar perut kita, kita fikir sekadar rumah kita, sekadar kita fikir sekitar dalam hidup kita, anak dan isteri kita, tak lebih dan tak kurang bagaikan si kafir yang memikirkan demikian. Orang kafir memikir lebih kurang kita je. Jangan kita sama dengan mereka. Rasulullah datang, Rasulullah mengubah cara hidup. Kalaupun saya boleh sebut sikit tentang kenapa sampai hari ni orang menyambut Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan malam ni pun di tengah tempat bercerita tentang Maulidin Nabi. Kenapa Rasulullah didatangkan? Tujuannya untuk mengalih arah pemikiran hidup. Kita ni jangan berfikir hidup untuk di dunia, kerana Allah ciptakan dunia ni untuk kita. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Allah dah siap dah dunia ni untuk kamu semua. Satu, Allah pesan pada di kalangan kita, jangan ada rasa dengki. Kerana rezeki di kalangan kamu memang Allah dah tulis dah setiap di kalangan kita. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di arasy Allah sudah ditulis segala apa rezeki yang Allah telah tuliskan pada kita. Satu, Islam larang jangan kita terlibat dengan ilmu tilik. Jangan kita terlibat dengan ilmu-ilmu yang benda-benda yang khurafat dalam hidup kita. Judi dan seumpama. Kenapa jadi demikian? Kerana Allah dah tulis dah rezeki kita banyak mana, kemudian kahwin dengan siapa, anak berapa ramai, semua sudah disiapkan oleh Allah untuk hidup ini. Hidup di dunia Allah dah siap dah. Manakala yang kamu kena fikir ialah fikir macam mana kamu nak hidup di akhirat nanti. Bila mula kamu mati, kamu kena fikir macam mana kamu mula nak berjalan, baru kamu nak bergerak untuk kehidupan menuju kepada yang disebut dengan syurga Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Kita kan dulu kecil-kecil dulu kan, kawan-kawan kita suka sangat tekan kat sini kan, tekan kat sini keluar 2 biji kat sini. Kemudian dia kata 2 orang anak dah tu dia sebut. Kemudian dia tekan lagi kat sini, keluar lagi sebiji, 3 orang disebut demikian. Tengok sekarang 6 orang anak kita. Tak sama pun yang disebut dahulu. Kita suka sangat kawan kita ni, tengok telapak tangan kita ni kan, M miskin lah tu disebut demikian. Kita ni tunggu bila lah nak berubah jadi kaya dalam hidup kita. Islam datang, Islam ajar kamu tak perlu fikir yang demikian. Tapi yang kamu kena fikir macam mana nak melepaskan diri kamu daripada ngauman api neraka Allah untuk dimasukkan ke dalam syurga Allah SWT. Yang tu yang kamu kena sentiasa menjadikan diri kamu berusaha dan berusaha untuk menyelamatkan diri kamu ini daripada api neraka Allah. Satu, Allah gunakan dengan kalimah ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman pada Allah, jaga diri kamu, jaga keluarga kamu daripada apa dia? Daripada dihumban ke dalam api neraka Allah. Waquduhan nas wal hijarah. Bahan bakar dalam neraka tu terdiri daripada manusia dan juga yang disebut dengan batu batan. Alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallah. Di atas tu, di atas neraka tu ada malaikat yang garang, yang bengis, yang menakutkan. La ya'sunallah. Dia tak lawan perintah Allah. Ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Apa saja yang diperintahkan oleh Allah, dia akan laksanakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua ni mesti dibayangi dalam pemikiran kita. Kenapa saya sebut demikian di awal-awal ini? Kerana perhatikan depan kita ni ada satu penyakit yang kebanyakan kita akan kena. Penyakit ini yang digambarkan oleh Al-Quran yang saya baca di awal-awal tadi. Sebelum saya cerita tentang saat sakarat ini, saya nak sebut depan kita ni, tuan-tuan jangan kena penyakit ni. Penyakit apa? Penyakit yang lebih bahaya daripada penyakit COVID. Penyakit yang paling bahaya, yang tidak disebut oleh Kementerian Kesihatan, yang tidak disebut oleh mana-mana agensi kerajaan yang sekarang ini. Tak disebut, kecuali yang disebut oleh siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebut di dalam Al-Quran penyakit ini. Penyakit apa?
penyakit menyesal tak sudah. Penyakit ni penyakit bahaya dalam hidup. Sekarang tak rasa menyesal sebab kita tak mati lagi. Tak mati lagi. Tapi kalau kita mati, malam ni di antara malam-malam penyesalan kita. Mesti malam ni, kalaulah nama kita di antara orang yang berada dalam kubur itu, dengan amalan kita hari ini, termasuk saya sebut, mesti kita akan menyesal malam ni. Di antara malam-malam yang penuh dengan tangisan dan raungan yang belum berhenti lagi. Tapi kita jangan kena penyesalan ini, bahaya nanti. Macam mana kita tahu penyesalan ini berlaku? Al-Quran cerita berulang kali dalam hidup ini, ada 3 kali di hadapan kita ni akan menyesal. No, di kalangan kita ni akan kena penyesalan dalam hidup ini. Kali yang pertama bila? Kali yang pertama inilah yang dimaksudkan oleh tuan-tuan, sakaratul maut. Ni kali yang pertama orang akan menyesal. Bila kita akan tahu kita ni akan mati? Kita akan tanya, bila kena sakarat ini? Sakarat ni bila? Alim ulama bincang, ni mula nak menyesal dalam hidup ini. Kali yang pertama, tanda kita mula sakarat, Allah mulakan dengan tanda-tanda untuk kita kena sakarat. Apa dia tanda dia? Mula diubankan oleh Allah. Allah mula ubankan diri kita. Allah mula bagi penyakit pada diri seseorang. Ini tanda awal Allah nak mulakan kena sakarat. Mula kita nak kena sakarat dah di saat demikian. Bila lagi Allah jadikan saat sakarat? Ulama sebut dasar pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila usia kalian 60 tahun. Apabila usia kalian umur 60 tahun, kalian mula melalui masa-masa sakarat. 60 tahun. Kenapa 60 tahun? Rasulullah sebut, a'maru ummati baina 60 wa 70. Umur umat aku di antara 60 tahun hingga 70 tahun saja. 60 tahun hingga 70 tahun ni jangan berangan lagi nak jadi Perdana Menteri, senang cerita. Umur 60 tahun hingga 70 tahun, pendekkan angan-angan kalian. Jangan bercita-cita lagi untuk nak panjangkan lagi cita-cita kita dengan dunia. Masa kita dah masa melalui masa sakarat. Ulama ditanya lagi, bukan itu saja tandanya, banyak lagi kan? Ulama jawab senang, saya ringkaskan saja. Bila akan berlaku sakarat? Bila hijab mata mula diselak oleh para malaikat Allah. Bila hijab mata sekarang ni, mata kita ni nampak yang zahir. Yang di sebalik itu alam malakut kita tak nampak. Siapa yang kata dia nampak jin, dia kata dia nampak jin, sama ada dia sedang sakit ataupun dia kanak-kanak yang belum lagi ditutup hijab mata dia, ataupun dia dah nak mati. Siapa yang dia nampak alam malakut, tanda dia nak mati. Kalau dia sebutkan pada kita, saya tengok di belakang kamu ada 27 ekor jin, dia sebut. Dia salah seekor tersebut. Nak gambarkan, kerana Allah memang tutup hijab mata ni manusia. Innahu yarakum huwa wa qabilahu min haitsu la tarawnahu. Digambarkan dalam Al-Quran, Allah cerita mereka makhluk jin nampak kamu, malaikat nampak kamu, tapi kamu tak nampak mereka. Bila kita mula nampak mereka? Bila Allah buka hijab mata. Siapa yang dibuka hijab mata, confirm dia mati. Dia tak payah lagi pada diri dia merasakan dia akan hidup panjang lagi dalam hidup dia. Mula disedap, kita nampak terus berduyun-duyun para malaikat Allah mula turun, berdiri di hadapan muka kita. Ada 2 je Rasulullah sebut dalam hadis Rasulullah. Saat mana kematian mula datang, nak berlakunya sakarat pada diri seorang, malaikat mula datang, sama ada wajah yang indah, cantik, kemudian dalam keadaan putih, bersih, berbau wangi, kemudian dia datang berdiri di hadapan muka kita, memberi salam kalimah yang tayyibah, dan dia akan mula memanggil dengan kalimah-kalimah yang baik. Sama ada dia sebut, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ataupun dia akan sebut apa dia? Dia sebut Allah takhafu, kamu jangan takut ya, wala tahzanu, jangan sedih ya, jangan sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, kabar gembira pada kami terhadap syurga
yang telah dijanjikan oleh Allah pada kamu. Kebentang terus nampak tempat dalam syurga Allah di saat tersebut. Ni orang mukmin. Manakala orang munafik, orang yang disebut kafir, dua kumpulan ni bila berdiri saja malaikat Israel berdiri depan muka dia sebut terus dalam keadaan menakutkan, dalam keadaan menggerunkan, bau yang busuk yang amat sangat. Malaikat sebut, wahai anak Adam, aku cari sedikit air untuk kamu telan, sudah tidak ada. Aku cari sepatah kataan yang keluar daripada mulut kamu, sudah tidak ada. Aku cari selangkah untuk kamu melangkah, sudah tidak ada. Wahai roh, sila keluar daripada jasad ini. Bila sebut keluar daripada jasad ini, bertempiaran lagi roh ini, lari daripada badan ini, kemudian terus dia masuk terus. Bila dia nak masuk tersebut, terkeluar kalimah yang tamu yang keluar daripada mulut manusia, penyesalan dalam hidup. Tuan-tuan jangan sebut kalimah ni. Kalimah ni jangan sebut depan malaikat sebentar lagi. Dia sebut apa dia? Laula akhartani ila ajalin qarib. Malaikat, boleh tak bagi tahu pada Allah, saya tak nak mati lagi. Dia mula sebut, dan Allah rakam. Kebanyakan mulut-mulut manusia yang terbaring saja tu, tuan-tuan tengok jenazah dia tu, dia baru lepas deal dengan malaikat. Dia baru lepas berbincang dengan malaikat. Dia sebut kepada malaikat, laula akhartani ila ajalin qarib. Malaikat, boleh tangguh tak sekejap? Jangan bagi mati lagi malaikat. Jangan bagi mati lagi. Kenapa tak nak mati lagi? Fa as-saddaqa. Saya nak bagi semua ni yang sedang saya cari di atas dunia ni, saya cari banyak atas dunia, tak sempat nak bersedekah. Wa akum minas salihin. Sekarang juga saya nak menjadi hamba Allah yang saleh. Sekarang saya yakin lah. Dia mula timbul penyesalan. Malaikat, tolong sekejap je, jangan bagi mati lagi. Wa akum minas salihin. Sekarang juga saya nak menjadi hamba Allah yang saleh. Malaikat jawab, walan yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Malaikat jawab, Allah tak akan tangguh bila sampai ajal seseorang. Tak kira kamu siapa, raja kah kamu, ustaz kah kamu, doktor kah kamu, walan yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Allah tak tangguh dah nyawa-nyawa bila sampai ajalnya. Bahasa mudahnya malaikat sebut, dah terlambat bro, katanya malaikat. Sekarang baru nak minta tangguh. Allah dah bagi dah peluang hidup. Allah dah bagi dah. Lalu malaikat mula isytiar terus, masuk terus. Rasulullah sebut, berduyun-duyun masuk. Sambil masuk malaikat isytihar, wajaat sakratul maut bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid. Telah datang saat sakaratul maut yang penuh dengan kebenaran. Inilah masa yang sering kali kamu lari-larikan diri sepanjang kamu hidup di atas dunia dahulu. Hidup atas dunia ni, tuan-tuan tengok, hidup ni berkejaran manusia. Sedang lagi daripada siapa? Kalut dalam hidup kan. Cuba tanya orang yang jogging tiap-tiap pagi tu kan. Jogging tiap-tiap pagi tu kan. Jogging lelah dia, yang mengayuh basikal tu kan. Cuba tanya mereka, kamu lari daripada apa? Pagi-pagi lagi jogging ni, pagi-pagi lagi kayuh basikal ni, kamu lagi daripada apa? Dia pun jawab, lari daripada malaikat maut. Supaya malaikat maut tak cukup je nyawa kita. Hidup ni kan, jangan malaikat maut cukup je nyawa. Kalau dah kena cukup nyawa, habis. Dalam hidup ni, cuba tanya polis-polis. Polis pun sedang melarikan diri sekarang. Cuba tanya SPRM. SPRM pun sedang melarikan diri. Tanyalah dia Perdana Menteri sekalipun, dia sedang melarikan diri. Tanyalah Agong sekalipun, dia sedang melarikan diri sekarang. Supaya apa dia? Jangan malaikat maut cukup dia nyawa. Bila dah kena tu, malaikat maut masuk terus. Masuk tu terus ke hujung kaki terus. Bila terus ke hujung kaki, mula tarik. Tarik tersebut, habis seluruh tu badan merasai yang disebut dengan sakarat. Rasulullah kata, mula tarik daripada hujung kaki itu, lari bertempiaran ni. Imam Qurtubi sebut dalam kitab At-Tazkirah fi Ahwal al-Maut, dalam kitab Tazkirah yang cerita tentang kematian,
Sampai merah kemegahan di leher Ramun. Roh ni tak nak keluar. Lari ni. Malaikat mula tarik. Tarik tu sakit, Allah saja yang tahu. Bila kena tarik daripada bawah tu, habis. Sampai di rambut sakit, di telinga sakit. Tak adalah yang lebih sakit dalam hidup ni. Bila kena sakarat, dia tak pernah terbayang dia pernah menikmati hidup di atas dunia. Siapa yang kena sakarat dia? Rasulullah kata, inna sakaratun azim. Sakarat itu satu benda yang menggemparkan dalam hidup kami. Sakarat ni, saya minta kalau ada ustaz-ustaz yang datang malam ni, ustazah yang datang malam ni, tolonglah ajar suasana yang disebut dengan sakarat. Kerana sakarat ni di antara hidup dunia dengan hidup ke akhirat. Dia masih lagi ada peluang. Di saat mana kena sakarat, ada lagi peluang untuk membetulkan diri. Bila kena sakarat, sakit, tak boleh nak dibayang. Imam Ghazali sebut sakit sehingga hitam mata menjadi putih. Cuping telinga ni bila sakit kena sakarat, sakit tu mengisut masuk ke dalam. Lidah yang tegak ni bila kena sakarat, masuk ke dalam terus. Sakit yang amat sangat. Bila kena sakarat, seorang yang kena sakarat ditanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana sakit saat itu ya Rasulullah? Rasulullah sebut, bagaikan badan kami dicampak ke pohon yang berduri, melekat di pohon berduri, digentak turun ke bawah. Dia tanya Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana sakit saat itu ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, bagaikan satu lengan yang besar yang penuh dengan duri, dirodok daripada halqum kami sampai ke perut kami, kemudian direntak naik ke atas. Dia tanya lagi pada Rasulullah. Tuan-tuan baca dalam kitab yang dikarang oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Baca dalam kitab Ahwalul Qiyamah, cerita tentang mengenai bagaimana kita Al-Budur Safirah fi Ahwalul Akhirah. Dalam kitab-kitab tersebut, dia cerita saat mana kena sakarat. Bila kena sakarat, Rasulullah sebut, tak boleh nak dibayang sakitnya di saat yang demikian. Dia tanya Rasulullah, bagaimana sakit ya Rasulullah? Rasulullah sebut, bagaikan kulit kamu disiat, diheret di atas bara api yang panas, ditarik di atas kapas yang basah, bunyi sah bunyi. Sakit yang amat sangat. Tanya lagi Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana sakit saat sakarat ya Rasulullah? Sakit ni semua tubuh badan sakit. Pegang di gigi sakit, di kuku sakit, mata sakit, kening kita sakit, semua sakit. Tak ada tempat yang tak sakit. Tarik kat bawah baru tarik di bawah baru. Dalam keadaan tarik, Rasulullah bila tanya, macam mana sakit saat itu ya Rasulullah? Rasulullah sebut, kamu tanya ibu-ibu yang melahirkan zuriat. Ibu-ibu yang melahirkan zuriat, dia menegan nak keluarkan zuriat ini. Sakit yang amat sangat, separuh nyawa pada diri dia, berpeluh dahi, tergoncang tangan dia sampai mengetak bibir tu badan dia, nak keluarkan zuriat ini, pucat lesi tu badan dia. Rasulullah sebut itu baru satu juzuk daripada 99 juzuk kesakitan kematian. Ada 98 lagi juzuk kesakitan kematian. Sakit parah sekian. Sampai Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dia sebut, bila aku tengok Rasulullah melalui sakarat, aku tak bayangkan aku lebih ringan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bila kena sakarat, tangan Rasulullah yang tengah dalam keadaan yang tegak tersebut, terbuka tangan Rasulullah. Tergerak tangan Rasulullah, jalan tangan Rasulullah cari sesuatu. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ibu kita ni ditengok Rasulullah cari sesuatu. Aisyah radhiyallahu anha ambil bekas air, letak dekat telapak tangan Rasulullah. Rasulullah celup telapak tangan Rasulullah dalam bekas air. Rasulullah angkat tangan Rasulullah. Rasulullah sapu di atas muka Rasulullah ni, sapu dengan air tersebut. Rasulullah sebut, la ilaha illa anta Allahumma a'inni ala sakaratil maut. Tidak ada Tuhan melainkan kamu ya Allah, tolong bantulah aku dalam melalui sakaratul maut ini ya Allah. Sakit sungguh. Sampai riwayat yang berbeza-beza cerita, sampai malaikat Jibril berpaling daripada melihat wajah Rasulullah dalam keadaan yang Rasulullah melalui sakarat. Bincang
sakit tersebut, baru ujung kaki baru. Kumpulan yang pertama baru tarik. Tarik. Yang jadi masalahnya, syaitan pula datang. Syaitan mula sebut, relax bro, relax. Bertenang, bertenang. Tak mati, tak mati. Tak mati, katanya syaitan. Sikit je ni. Kita pula keliru. Apa benda yang berlaku ni? Sakit apa ni? Sebab dalam keadaan yang teragak-agak, mati ke tak mati? Mati ke tak mati? Syaitan pula sebut, kamu tak mati. Kamu tak mati ni. Tarik, tarik. Sambil-sambil tak mati tu sampai ke lutut. Bila tarik sampai ke lutut, masuk kumpulan yang kedua. Masuk kumpulan yang kedua, tarik lagi daripada lutut. Daripada lutut ni tarik. Tarik naik ke atas, naik sikit lagi. Masa ni saya nak pesan pada para hadirin sekalian. Ingat betul-betul ayah-ayah, ibu-ibu. Kalau kalian melalui masa sebegini, jangan berhenti sebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Biar sempat 40 kali sebut. Ni masa ni jangan terbuang, jangan borak panjang lagi. Jangan sibuk tanya restoran tu buka tak buka. Jangan sibuk lagi nak bercakap tentang hal dunia. Bila sedang melalui saat tersebut, ni masa sakarat. Kemudian tarik daripada lutut naik sampai ke pusat. Bila sampai ke pusat, jangan berhenti daripada sebut qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Biar sempat 40 kali. Biar sempat 40 kali. Ada orang yang sempat. Bila sampai saja di pusat ni, tiba-tiba sejuk di pusat masing-masing. Sejuk yang amat sangat. Sejuk ni digambarkan dalam kitab macam kita selam tangan kita dalam ais. Kita biarkan dia sampai beku tu, ais tu melekat di tangan kita ni, kita tarik naik ke atas. Sejuk sangat. Bila sampai di pusat tu, di sejuk sangat tersebut, tiba-tiba malaikat lepas. Kumpulan yang kedua ni dia akan lepas. Biasanya terjadi demikian. Bila dia lepas saja roh kita tersebut, roh itu turun balik. Roh itu turun. Jangan keliru. Jangan keliru. Waktu mana roh sedang turun tu, syaitan sebut, kan aku dah kata tak mati. Kamu rasa sendiri kan dia turun. Bila malaikat lepas roh, lepas saja roh di pusat kita, roh kita ni turun. Syaitan sebut, kan aku dah kata tadi tak mati. Mana mati lagi ni? Kamu tak mati kan? Kamu rasa sendiri kan rohnya sedang turun kan? Kamu rasa kan? Rasa kan? Katanya syaitan. Kita pun ya tu, tengah turun tu, dipegang kumpulan yang tiga, masuk, pegang roh kita ni, bawah saja kemaluan kita, ataupun di tengah kemaluan kita, digentak daripada bawah, zup, naik sampai ke halqum. Bila sampai ke halqum saja, pegangan dia, Allah mati. Allah mati, perasan, mati. Bila sebut mati tersebut, kebanyakan mulut-mulut manusia akan mendedahkan ke dalam hidup dia ni, mula dia rasa menyesal dalam hidup dia. Terkeluar daripada mulut dia kali yang kedua penyesalan, dia sebut qul inni tubtul an. Aku taubat sekarang ya Allah. Ni tuan-tuan jangan sebut. Jangan sebut bila dah sampai di halqah, jangan sebut qul inni tubtul an. Saya taubat sekarang ya Allah. Bila kena sebut taubat ni sekarang lah. Sekarang ni mulut kita ni jangan berhenti sebut Rabbighfirli, Allahumma ghfirli. Kita sebut wa tub alayya. Ulang yang tu je di bibir kita ni. Tapi kenapa kita sekarang kita biarkan bibir kita bercakap benda-benda yang tak ada manfaat, menyebut kalimah-kalimah yang tak membersihkan jiwa kita? Kenapa sampai di halqum, tiba-tiba sampai di halqum, mulut dia sebut qala inni tubtul an. Aku taubat sekarang ya Allah. Mereka turun. Mereka jawab, walaysat taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'at. Tidak dianggap taubat orang yang membiarkan perjalanan hidup dia leka dia dengan perkara yang buruk, hatta iza hadar ahdahumul maut, sehinggalah roh dia sampai di halqah, qala inni tubtul an. Lalu dia sebut, sekarang saya taubat ya Allah. Allah tak terima dah taubat. Tak dianggap taubat. Lalu turun malaikat yang lain. Malaikat yang lain sebut, kalla, hidup ni jangan begitu. Hidup ni jangan tak terfokus. Hidup ni biar berfokus dalam hidup. Iza balaghatit taraqi,
Ketika mana roh kamu direntak sampai taraqi. Taraqi ni maknanya dia halqam kamu. Wa qila man raq. Siapa yang boleh turunkan balik roh kamu sekarang? Kamu ustaz kan? Ustaz, kamu turunkan roh kamu sekarang. Kamu doktor kan? Kamu turun roh kamu sekarang. Kamu tuanku kan? Kamu turun roh kamu sekarang. Wa qila man raq. Wa dhanna annahu al-firaq. Dia pun perasan, mati dah aku, mati. Mati ya, habis aku. Wa qila man raq. Wa dhanna annahu al-firaq. Wal taffatis saq bis-saq. Mata diterbeliak. Pandang kanan, pandang kiri, habis mati. Mati aku. Di waktu ini bunyi satu benda yang patah dekat halkum. Kop sekali tersebut, bunyi itu benda yang kuat menggemparkan dada dia, tersembur roh ni keluar daripada mata masing-masing. Na'udzubillah min dzalik. Keluar saja bau busuk yang amat sangat. Masuk malaikat pegang. Sambil yang keluar bau busuk tu, bunyi patah kop sekali itu keluar yang bau busuk tersebut, kemudian malaikat tepuk terus. Beratur malaikat yang warna hitam tu, tepuk roh ni. Dia mampus roh ni. Jahat. Dia sebut demikian. Sambil masukkan dalam bekas yang warna hitam, bau busuk, Rasulullah sebut dua makhluk je yang tak bang. Makhluk yang lain semua bang. Jin dan juga manusia yang tak bang. Manakala yang lain semua bang. Cicak-cicak dalam rumah, ikan puyuh, segala benda dalam rumah kita semua bau busuk, hanyir yang amat sangat. Mula ditutup bekas tersebut. Bila tutup saja, naik roh ini. Penjaga langit yang pertama tanya, roh siapakah ini? Penjaga langit yang pertama tanya terus, roh siapakah ini? Lalu dijawab, roh fulan bin fulan, fulanah binti fulan. Penjaga langit yang pertama sebut, celaka dan bangsalah roh ini. Hidup dalam keadaan jahat, mampus pun dalam keadaan jahat. Bila begitu saja, roh ni cuba menembusi langit yang pertama, naik langit yang kedua, yang ketiga, kedengaran di arasy Allah sebut, tentukan dia dalam neraka sijin. Na'udzubillah min dzalik. Turun roh, diri di hujung kepala masing-masing. Ada satu riwayat yang cerita roh orang mukmin, mudah-mudahan kita semua insya-Allah, bila meninggal dunia saja, keluar ni sampai di halqum ni, sampai di halqum, bibir disebut terus, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan semuanya hadir malam ni insya-Allah. Rasulullah sebut, man qala la ilaha illallah dakhala fi akhir umrihi dakhala al-jannah. Siapa yang boleh sebut la ilaha illallah di akhir perkataan yang keluar daripada bibirnya, dijamin tempat dia dalam syurga Allah SWT. Mulut dia akan sebut. Bahkan Rasulullah cerita orang mukmin, kalau dia ni orang yang saleh, yang berusaha sungguh-sungguh dekat dengan dia meninggal dunia tersebut, mereka akan cari kat mana la ilaha illallah. Cari dekat telapak tangan dia tak ada, cari dekat sebelah kanan kiri tak jumpa, cari dalam ubun-ubun kepala dia tak ada, cari dekat telapak kaki dia tak ada, cari dalam hati dia tak jumpa. Tiba-tiba mereka sebut, ya Allah, tak ada dia, ya Allah, tak ada la ilaha illallah, tak ada dalam tubuh badan dia. Allah sayang pada dia, Allah suruh malaikat tepuk di bawah dagu dia. Rasulullah sebut ditepuk di bawah dagu, kop sekali. Suatu orang yang dekat nak meninggal dunia, dia nampak sekali pada dia tu kop sekali tu, orang mukmin ni dia akan sebut Allah. Allah tu, Allah arahkan terus malaikat keluarkan roh dia di saat tersebut. Keluar roh, keluar ni, keluar. Rasulullah ambil bekas air, Rasulullah tuangkan bekas air. Rasulullah sebut roh orang mukmin keluar macam ni lah. Rasulullah sebut dalam bekas yang warna putih, indah sangat, bau wangi sangat. Malaikat-malaikat saling tampung menampung sambil membaluti roh orang mukmin ini dengan bauan misk, bauan kasturi daripada syurga Allah SWT. Masuk dalam bekas yang cantik, kemudian bermula perjalanan kematian seseorang. Kemudian keluar roh dia daripada jasad dia tersebut. Kemudian mula naik je. Penjaga langit yang pertama tanya, roh siapakah ini? Lalu dia, roh fulan bin fulan, fulanah binti fulan. Lalu penjaga langit yang pertama sebut, beruntungnya dia hidup dalam keadaan saleh, mati pun dalam keadaan saleh. Buka. Kemudian kedengaran pintu-pintu langit terbuka, naik menghadap depan Allah. Kedengaran di arasy Allah sebut, tentukan dia dalam syurga Illiyin. Mudah-mudahan kita semua insya-Allah.
Dengar je syurga Illiyin, turun terus, berdiri terus di hujung kepala masing-masing. Kita mula nampak siapa yang datang nak mandikan jenazah kita. Kita mula nampak siapa yang mengurus urusan pengkebumian kita. Kita mula dengar setiap derak kaki yang datang bagi salam untuk nak tengok dan nak ziarah tubuh badan kita. Kita rasa saat mana orang buka butang baju kita. Kita rasa saat mana orang usung jenazah kita. Kita sebut pada pemandi jenazah perlahan-lahan. Sakit mati tadi belum habis lagi. Kita ulang dan sebut, jangan berkasar. Bila orang pemandi jenazah ni, Rasulullah pesan, jangan berkasar dengan jenazah. Bila jirus air tu, ambil telapak tangan, jirus atas telapak tangan, kemudian genjis-genjis. Dia sebut, aku bagaikan seluruh tu badan sedang melecur di saat ini. Sakit yang amat sangat. Bergerak sikit je, jenazah tu bergerak sikit sakit. Tak boleh nak dibayang, sakit sungguh. Sakit pada diri dia ni, orang mukmin dia akan sebut, kita akan rasa saat mana orang usung jenazah kita. Orang kapan jenazah kita? Kita nampak anak-anak kita buat apa dia, isteri kita lakukan apa dia, semua kita rasa. Orang usung jenazah kita nak solat, kita nampak berapa orang yang datang nak solatkan jenazah kita. Orang usung jenazah kita keluar daripada rumah, daripada masjid, daripada rumah kita sampai ke kuburan, berdiri letak saja jenazah. Sebelum diturunkan ke dalam kubur, nampak di hujung kaki kita berdiri dua orang malaikat munkar dan nakir, warna hitam kebiru-biruan. Dan nampak dah, nampak dah orang letak je jenazah, nampak dah di hujung kaki kita berdiri dah dua orang malaikat munkar dan nakir. Orang angkat je jenazah kita, turunkan ke dalam liang lahat. Bila turun saja, pengalaman pertama akan dirasai, rasa terus abdarat, himpitan kubur. Himpitan kubur ya, bukan azab kubur, himpitan kubur. Angkat je, Rasulullah kata tak ada seorang pun yang terlepas daripada himpitan kubur di kalangan umat aku. Semua kita kena, masuk saya, siapa saja kena. Angkat je, nak turun ke bawah tu, sebelum turun sampai ke bawah sebut, rasa terus pengalaman pertama, pam, pam, pam terus tersebut. Kemudian letak je jenazah hadap muka ke kiblat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, kalau ada di kalangan umat aku yang boleh terlepas daripada himpitan kubur, nescaya Sa'ad bin Mu'az lah orang yang pertama terlepas himpitan kubur. Himpitan kubur ya, bukan azab kubur, himpitan kubur. Himpitan ini berlaku sebelum daripada berlaku turun jenazah kita, sebelum rapat jenazah kita ke bumi. Kena dah himpitan kubur. Azab kubur lepas pada sesi jawab sekejap lagi. Manakala himpitan kubur ni, Rasulullah kata kalau ada yang boleh terlepas, nescaya Sa'ad bin Mu'az lah orang yang pertama yang boleh terlepas daripada himpitan kubur. Sa'ad bin Mu'az pun tak terlepas depan Rasulullah. Bila jenazah Sa'ad bin Mu'az diturun depan Rasulullah, kena sekali, ping sekali, ping tu Rasulullah kata, Allahu Akbar, aku tengok jenazah Sa'ad bin Mu'az menjadi halus selai rambut, kata Rasulullah. Kena himpitan kubur. Kemudian kembang balik jenazah Sa'ad bin Mu'az. Bertanya oleh sahabat-sahabat, kenapa Sa'ad bin Mu'az kena himpitan kubur? Rasulullah jawab, kerana dia tak jaga air kencingnya, tak bersih air kencingnya. Rasulullah sebut demikian. Kemudian ditanya keluarga Sa'ad bin Mu'az, kenapa kamu dengar tak Rasulullah cerita Sa'ad bin Mu'az kena himpitan kubur? Keluarga Sa'ad bin Mu'az jawab, ya, dia kena sekali saja himpitan kubur, tapi disebabkan air kencingnya yang tak bersih. Tanya demikian. Sahabat tanya lagi, macam mana air kencing dia boleh tak bersih? Lalu dijawab oleh keluarga Sa'ad bin Mu'az dalam satu kitab yang lain, dia kata, oleh kerana Sa'ad bin Mu'az waktu mana dia pulang daripada permusafiran, dia rasa nak kencing sangat, dia kencing sambil berdiri. Oleh kerana sebab tersebutlah menyebabkan, mungkin kerana itulah dia terkena himpitan kubur. Sekali je kencing sambil berdiri. Kita ni berapa kali dah kencing sambil berdiri? Yang kencing sambil berdiri, yang kena kencing, yang kena kencing. Nak sebutnya gambaran bagaimana entah berapa banyak kena himpitan kubur sana. Gambaran bila tak saja jenazah, hadap je muka ke kiblat. Bila hadap muka ke kiblat tu, bau tanah depan muka. Dengar suara bawah telinga, selamat datang wahai hamba Allah, sekejap lagi kamu akan lihat bagaimana aku akan lakukan pada kamu.
Nampak terus suasana di alam kubur. Sekejap je rasa hidup atas dunia. Sekejap je. Orang tengah kemas-kemaskan jenazah kita tu, tengah betulkan menghadap ke kiblat tersebut, kita nampak berdiri seorang pemuda yang tampan di hujung kaki kita. Sibuk membetulkan tubuh badan dia tersebut. Kita pun sibuk tanya, siapa kamu? Siapa kamu? Dia jawab, amalan soleh kamu. Sekejap lagi aku akan tolong kamu. Kalau ada amalan soleh. Kalau ada amalan soleh, yang akan bantu. Ada orang yang dia tengok tak ada pun. Ada pun, ustaz sebut dulu ada. Ustaz sebut dahulu ada. Dalam hadis Rasulullah cerita ada. Ada wajah pemuda yang paling tampan, yang handsome. Bila kita masuk dalam kubur, di antara keadaan yang berlaku pada kita saat tersebut, kenapa tak ada? Ada amalan. Ada amalan. Amalan dia mengajak depan Allah, dia tak dalam kubur tu kosong amalan soleh dia. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Sebut Muhammad, ada di kalangan umat kamu yang bila dia masuk dalam kubur, letak jenazah dia hadap muka ke kiblat, hadap je, waktu tersebut dipandang atas bawah, belakang, depan, kiri, kanan, kosong amalan dia dalam hidup dia. Dia tak semayang ke? Dia semayang, tapi semayang dia tidak diterima di sisi Allah. Dia puasa ke? Dia puasa, tapi puasa dia tidak diterima di sisi Allah. Dia buat haji ke? Haji, tiap-tiap tahun buat haji. Dia pula bawa travel agency pula, nak sebutnya buat melaksanakan ibadah haji, tapi haji dia tidak diterima di sisi Allah. Kenapa? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Dia membiarkan kesesatan sepanjang dia hidup di atas dunia. Orang tutup je, lihat lahat dia, bunyi tanah-tanah yang turun. Tanah bunyi, kedengaran. Tam. Tak saja, orang pun mula tutup, tanah tu mula timbus, bunyi kum, sampai para lutut dia. Sampai para lutut, berdiri malaikat muka dan nakir depan muka dia. Mula halau salat dia, zakat dia, tiba-tiba kali yang ketiga, mulut masing-masing sebut. Na'udzubillah min dzalik. Tuan-tuan jangan sebut. Tuan-tuan jangan sebut kalimah yang ketiga ni. Bila berdiri saja, malaikat depan dia, dia akan sebut, qala rabbirji'un. Malaikat, boleh tak kamu bagi tahu pada Allah, aku nak hidup balik atas dunia. Qala rabbirji'un. Malaikat, kamu bagi tahu pada Allah, saya nak hidup. Saya nak hidup. Dia ulang, saya nak hidup kembali. Dia ulang, meraung dalam kubur. Malaikat, tolonglah bagi tahu pada Allah, saya nak hidup balik. Qala rabbirji'un. Ni orang terus bunyi tu duk kemaskan tanah ke atas tu, dia sedang berbincang dengan malaikat nak hidup. Qala rabbirji'un. Tolonglah malaikat bagi tahu pada Allah, hidupkan kembali saya atas dunia. Kenapa nak hidup balik? La'alli a'malu salihan fi ma tarakt. Kalau saya boleh hidup balik, saya nak buat balik amalan soleh yang saya tertinggal waktu mana saya hidup dahulu. Dia sebut pada malaikat. Dia ulang malaikat. Kalau saya boleh hidup balik, la'alli a'malu salihan fi ma tarakt. Saya nak buat balik amalan soleh yang saya tertinggal waktu mana saya hidup dahulu. Maknanya dia ni orang Islam ni. Kalau orang kafir mana tahu amalan soleh? Mana dia dapat tahu amalan soleh? Lalu alim ulama kata, ni mesti orang Islam yang melawan macam ni. Mereka jawab pada dia, kalla, jangan harap kamu boleh hidup balik. Innaha kalimatun huwa qailuha. Mulut kamu je yang ulang kata nak hidup. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sedangkan di belakang kamu sedang melalui saat barzakh, sampailah kamu dibangkitkan balik pada hari kebangkitan nanti. Tuan-tuan, orang mukmin bila tak je dalam kubur, mereka tanya, man rabbuk wa man nabiyyuk wa man dinuk. Tanya je soalan sebut, ma rabbuka wa ma nabiyyuka wa ma dinuka. Orang mukmin ni, Rasulullah kata, masuk terus roh dia dalam kepala ni. Ada bahagian kepala, ada yang bahagian sampai dada, ada yang sebut masuk sampai tahap perut dia, roh dia ni masuk. Bila begitu saja, mereka tanya, man rabbuk, siapa Tuhan kamu? Ma rabbuka. Tanya soalan demikian, dia nganga mulut. Dia buka mulut, nganga mulut dia.
Malaikat ulang kali yang kedua. Ma rabbuka? Man rabbuk? Hanya soalan kali yang kedua ni, bunyi di gerham dia. Dia nak jawab. Dia nak jawab, orang mukmin. Malaikat ulang kali yang ketiga. Sampai 3 kali disebut dalam hadis Rasulullah sebut. Man rabbuk? Ma rabbuka? Dia jawab, Allahu Rabbi. Dia jawab, Allahu Rabbi. Bila Allahu Rabbi tu, lapang terus kubur dia. Terbuka terus kubur. Berubah menjadi warna hijau yang cantik. Rasulullah sebut dalam hadis Rasulullah, selapang mana? Paling tidak seluas 70 hasta. Paling tidak kubur itu akan berubah menjadi seluas lebih kurang 70 hasta. 70 hasta ni seluas mana? 240 kaki. Paling sempit kubur dia. Ada orang tanya satu soalan. Ada orang ditanya 5 soalan. Ada orang ditanya 17 soalan. Ada yang ditanya 3 hari 3 malam belum berakhir. Ada yang ditanya bertahun-tahun belum berakhir. Zaman Nabi Isa AS, seorang lelaki yang dibangkitkan oleh Nabi Isa AS. Nabi Isa AS ni di antara Nabi yang mukjizat dia boleh menghidupkan orang mati. Allah bagi pada Nabi Isa AS. Dibangkitkan satu kubur. Bangun kamu. Bila bangun saja, Nabi Isa AS sebut, sedang apa yang berlaku pada kamu? Aku sedang disoal di hari pertama aku sampai hari ini belum lagi berakhir. Tentang apa dia? Tentang pencungkil gigi. Pencungkil gigi. Lalu tanya, tentang pencungkil gigi, kamu ditanya sejak daripada kamu mati sampai hari ini, bagaimana tentang pencungkil gigi tadi? Aku telah menjual kayu api pada seseorang. Kayu api tersebut dia minta hantar ke rumahnya. Dalam perjalanan ke rumahnya, aku ambil hujung kayu api tersebut untuk dijadikan cungkil gigi aku tanpa memberitahu kepada tuan yang telah membeli kayu api tadi. Kerana itu kamu disoal. Nabi Isa AS tanya, ya, kerana itu. Selama mana kamu sedang disoal? Selama 70 tahun belum lagi berakhir. 70 tahun. Satu riwayat kata selama lebih kurang 7,000 tahun belum lagi berakhir, ditanya oleh Nabi Isa AS. Beza-beza. Tiba-tiba selesai sesi soal jawab. Mudah-mudahan kita ni 5 minit berakhir insya-Allah. Kita ni jangan lama sangatlah. Wa man nuqishal hisab faqad unzib. Siapa yang disoal banyak, confirm dia di antara orang yang akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ni sesi yang pertama, hari pertama bagi orang mukmin. Bila kena soal, jawab, kubur di lapang, tumbuh rumput-rumput warna hijau yang cantik. Tumbuh rumput warna hijau ni bau wangi semerbak, bauan raihan daripada syurga Allah. Dalam hadis Rasulullah cerita demikian. Tadi bauan misk, yang ni bauan raihan, wangi sangat. Disebutnya demikian. Datang nampak tempat dia dalam syurga Allah. Malaikat pegang jenazah dia, malaikat heret jenazah dia, sandar di dinding kubur. Sandar di dinding kubur tu, menunggu kain kapan dia turun. Dia pun tengok, mati dah aku. Allah, mati dah. Malaikat sebut, hamba Allah, kamu tengok matahari yang sedang tenggelam. Hari pertama kamu di alam barzah, kamu tengok. Dia sebut pada malaikat, aku tak semayang asar lagi. Malaikat dia sebut, oleh kerana hidup atas dunia ni terlampau jaga solat, tak boleh meninggalkan solat, terbawa sampai dalam kubur. Sebut pada malaikat, aku tak semayang asar lagi. Malaikat dia sebut, dah nak mentari, nak tenggelam. Malaikat jawab, la salata laka wala siyama laka wala hajjata laka walakin numukal arusah. Rasulullah cerita gambaran ini. Yang malaikat jawab, tak ada dah semayang untuk kamu, tak ada dah puasa untuk kamu, tak ada dah haji untuk kamu, tapi mula daripada malam ini tidurlah kamu bagaikan tidurnya pengantin di malam tamu di saat mana perkahwinan mereka tersebut. Rasulullah gambarkan demikian. Kemudian malaikat tanya pada dia, hamba Allah, Allah SWT tanya kamu, nak hidup balik tak? Nak hidup balik tak? Tak ada seorang pun Rasulullah sebut dalam hadis Rasulullah, orang mukmin jawab, ya saya nak hidup balik. Tak ada. Semua jawab, tak nak hidup. Orang mukmin semua jawab, tak nak. Malaikat, tak nak hidup. Tak nak hidup. Kenapa tak nak hidup? Dah masuk dalam kubur. Orang lain, Nuh, Allah cerita tadi,
kumpulan manusia yang kata nak hidup. Kenapa kamu orang mukmin kamu tak nak hidup? Dia jawab, sakitnya kematian itu, sakitnya sakarat, terbawa-bawa sampai dalam lubang kubur. Sakit itu terngiang-ngiang, sakit sungguh. Sakit sakarat ini berpanjangan, panjang sampai dalam kubur ni. Sampai apa dia? Sampai datang doa-doa anak yang soleh, mendoakan pada mereka yang telah meninggal dunia, menjadikan keringanan dan hilang sedikit demi sedikit sakitnya sakarat itu sendiri. Bertanya lagi pada orang mukmin, kenapa kamu tak nak hidup? Kenapa kamu tak nak hidup? Dia jawab, kami nampak tempat kami dalam syurga Allah. Dan nampak dah tempat dalam syurga Allah. Macam mana kami nak hidup lagi? Ini sebut demikian. Ini seronoknya orang mukmin. Dia tanya, tak ada seorang pun orang mukmin sebut dia nak hidup kecuali orang mati syahid. Orang mati syahid dia. Orang mati syahid ni, dia tanya pada dia, nak hidup balik? Nak. Kenapa nak hidup balik? Tak sakit mati. Tak sakit. Bila kepala dia terpenggal, jasad dia ditembusi peluru, di saat mana dia gugur di jalan Allah, saat tersebut dia tak rasa langsung suasana kesakitan itu. Ni je lebih orang yang berjuang di jalan Allah. Siapa yang berjuang di jalan Allah, dia mati dalam keadaan mempertahankan agama Allah. Dia hidup dalam keadaan betul-betul kerana Allah. Lalu dia gugur di jalan Allah. Masuk dalam kubur, mereka tanya, nak hidup balik? Nak, dia jawab. Kenapa nak? Saya nak berjuang lagi di jalan Allah, saya nak gugur lagi, saya nak syahid lagi. Seronoknya di kalangan mereka. Tapi yang ni, yang kumpulan yang sebut terulang-ulang, mereka tolonglah mereka nak hidup ni. Dia sebut pada mereka, saya nak hidup. Kenapa nak hidup? Amalan apa yang tertinggal? Amalan apa yang tertinggal? Saya nak berkongsi sikit malam ni. Ada 3 amalan yang besar ini. Kalian jaga yang ni. Orang Teluk Intan, saya nak ingatkan betul-betul. Ni jaga 3 ni. Bila boleh jaga 3 ni, insya-Allah kita tak akan terulang dan meraung dalam kubur sekejap lagi. Yang pertama, tolong jaga hati ini jangan berpaling daripada Islam. Jangan mati di saat mana kita tak ada Islam dalam tubuh badan kita. Jangan syirik pada Allah. Jangan percaya selain daripada Islam. Dalam hati kita hanyalah Islam yang boleh memenuhi jiwa kita. Ini yang disebut tiap hari Jumaat, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan biarkan diri kamu mati kecuali saat mana kamu mati kamu betul-betul orang Islam. Jangan teragak-agak dengan Islam. Hati ini tak ada orang boleh kawal kecuali kita. Jangan jadi orang munafik. Jadilah orang mukmin, orang yang berkeyakinan. Jangan talam dua muka. Bersama dengan Islam, tak perlu untuk kita mengubah hati kita kepada selain daripada Islam. Selain daripada Islam maksudnya apa dia? Jangan percaya kepada nasionalis. Jangan percaya kepada sekularis. Jangan percaya pada izm-izm selain daripada Islam. Jangan. Kalian minta tolong dengan nasionalis, dia tak boleh tolong kita dalam kubur. Kalian minta tolong dengan sekularis, dia tak boleh tolong kita dalam kubur. Jangan campur aduk Islam dalam diri kita. Jangan masuk, saya Islam sikit, nasionalis sikit Ustaz. Saya Islam sikit, kapitalis sikit. Jangan mencampur. Al-Islam huwal Islam. Islam ni Islam. Islam ni Islam dalam dada tubuh badan seorang. Wa man yabtaghiral islami dinan falan yuqbala min. Allah sebut demikian jelas. Siapa yang mencari selain daripada Islam sebagai satu cara hidup dia, Allah tak terima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dia masuk dalam kubur kosong amalan dia menghadap depan Allah. Jangan tak percaya dengan Allah. Orang kita ni tak percaya dengan Islam. Dia orang Islam dah. Tapi dia kata saya boleh percaya Islam ni dalam bab-bab tertentu je Ustaz. Dalam bab yang lain saya tak boleh terima Islam. Orang kita kan tak yakin dengan Islam. Pergi ke bank, pegawai bank tanya, nak buat loan cara Islamik ke cara konvensional? Dia tanya balik pegawai bank sebut, mana yang untung? Dia tanya. Mana yang untung? Pegawai bank tu dah beritahu dah, ni cara Islam. Ni cara konvensional. Bahasa yang mudahnya, ni cara Islam, ni cara kafir senang kita. Tapi dia tanya lagi, mana yang untung? Ni orang Islam ni. Belum lagi cerita yang lain, dalam bab yang lain. Anak-anak, orang tanya dia,
Tak nak menghafal Quran ke, belajar Quran ke? Dia tanya balik, ada masa depan ke? Anak-anak ni kalau belajar Quran je, dia nak kerja benda. Lah, kita kata bukan nak suruh belajar Quran saja. Lepas pada dapat Al-Quran, kamu belajarlah yang lain pun, tak ada masalah. Tapi yang orang kita ni kan, dia boleh sebut, saya tak percaya agama saya tak percaya. Saya lebih percaya dengan liberal, saya lebih percaya dengan sekular dibandingkan dengan sekolah agama. Padahal saya minta maaf ni sebut, yang kita belajar dahulu, bila kita dah sekarang ni, bila kita dah habis dah belajar, kita memulakan kehidupan, kita tak guna-guna pun yang kita belajar dahulu. Kita habis masa je kita belajar benda yang kita tak guna. Dulu kan belajar kan sejarah para meswara, ingat kita, hafal kita. Bila habis belajar ni, tak guna-guna pun para meswara tersebut. Yang kita guna apa ni? Upin-upin je dalam hidup kita. Yang kita belajar dulu untuk apa? Mengapa yang kita kena guna kita tak belajar? Yang kita tak kena guna kita sibuk belajar. Kita tak kena guna pun. Apa yang masa dahulu belajar? Sekarang cuba kita tengok apa yang kita kena guna. Al-Quran. Ramai mana orang tak boleh baca Quran? Al-Quran ni, kalau tuan-tuan panggil seorang ustaz, panggil tuan-tuan datang mengadap seorang ustaz, suruh baca Fatihah seorang-seorang, ramai tak boleh baca Fatihah. Tak betul pun Fatihah. Bacaan Fatihah pun tak betul. Tuan-tuan bayangkan kalau Fatihah tak betul, bagaimana solat kita? Bagaimana solat kita dalam hidup kita? Orang kita dia biar, tak apalah sebut. Padahal dia nak kena guna. Berapa ramai ibu-ibu yang datang jumpa dengan saya, mengadu, ustaz, tolong ustaz, ada seorang ibu tu datang bawa air bagi saya, ustaz, kenapa ni air ni? Tolong baca sikit untuk suami saya. Suami saya sejak kahwin tak pernah jadi tok imam dalam solat kami. Kenapa kita sebut? Kenapa? Dia tak betul bacaan dia. Bacaan dia tak betul. Lalu disuruh, dia kata dia tak nak jadi tok imam. Solat tak pernah. Saya boleh berimamkan dia dalam solat-solat sunat saya, ustaz. Padahal solat sunat je. Puan tak pujuk ke? Allah dah pujuk banyak kali ustaz. Saya pujuk-pujuk dia, lama-lama dia suruh pada saya, engkau sajalah jadi imam. Dia suruh kita pula jadi imam. Nak sebutnya, ramai mana orang kita tak boleh baca Quran? Orang kita tak boleh baca Quran ni, kenapa tak boleh baca Quran? Kalian tak yakin ke nak pergi ke akhirat Allah? Kalian tak boleh baca Quran, kalian ingat ke boleh lepas ke dalam kubur nanti? Saya nak pesan ya, siapa yang tak boleh baca Quran, orang Teluk Intan ni dan orang Malaysia kita ni, kalau dia tak boleh baca Quran, pastikan umur dia panjang-panjang dan tak mati-mati. Jangan mati. Kalian mati di saat ini kalian tak boleh baca Quran, kalian masuk dalam kubur, confirm tak lepas menghadap depan Allah. Tak lepas. Tak percaya cuba try mati, tak percaya. Nak tengok lepas ke tak lepas. Masuk dalam kubur je malaikat tanya terus, Quran boleh baca? Quran boleh baca? Tak boleh malaikat. Kamu buat apa di atas dunia? Umur kamu 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun hidup. Gagak, tak boleh baca Quran. Kamu buat apa di atas dunia? Quran tak boleh baca? Tak boleh. WhatsApp boleh. WhatsApp boleh, Quran je tak boleh. Pelik betul. WhatsApp tu nak tidur dah. 3 kali dah jatuh handphone atas muka. Lepuk. Tegak begitulah tak handphone dia. Nak sebutnya, WhatsApp boleh baca, Quran tak boleh baca. Kenapa tak boleh baca? Tak yakin ke? Tak yakin ke? Dengan perjalanan kita akan datang nanti. Ramai dah orang mati menghadap di hadapan Allah. Mereka tak bawa pun geran-geran tanah. Mereka tak bawa pun harta benda yang mereka miliki. Cuba lihat raja-raja yang kaya, Ratu Elizabeth yang kaya tersebut, bila dia mati, bila dia masuk dalam kubur, dia bawa apa? Bawa amalan. Bawa amalan dia. Tak kira siapa pun kita. Tak payah banggalah dengan dunia. Dunia ni bukan untuk dibanggai. Akhirat yang perlu dikejari dalam hidup kita. Mengapa kita tak bersedia ke arah tersebut? Pelik kan dalam hidup.
Ni yang pertama. Jaga Islam biar kukuh. Jangan percaya selain daripada Islam. Orang baru datang, ni cerita ni sedap ni bagus ni. Kita tanya Islamik ke tak Islamik? Betul ke tak betul dengan syariat agama? Dia kata, alah apa kisah yang tu, tak betul pun tak apa, yang penting untung, dia sebut. Jangan kita sebut, saya hanya terima Islam dalam hidup saya. Dekat nak meninggal dunia, syaitan tadi yang saya cerita tadi, yang disebut dalam hadis Rasulullah tadi, bila sampai di halqum ni, syaitan akan sebut, jangan mati dalam Islam anakku. Dia menyamar menjadi arwah ayah kita, sebiji muka arwah ayah kita. Anakku, jangan mati dalam Islam, mati bersama dengan Nabah, mati bersama dengan ayah mati dalam Yahudi. Kalau kamu nak selamat, kamu mati dalam Yahudi. Kita cuba mengucap. Bila kita cuba mengucap, datang muka arwah ibu kita, sebiji muka arwah ibu kita. Datang tu, tayangkan buah dada dia. Anakku, dada ini pernah menyusukan kamu waktu mana kamu kecil-kecil dahulu. Jangan mati dalam Islam, mati bersama dengan ummi, mati bersama dengan mama mati dalam Kristian. Kalau kamu nak selamat, kamu mati dalam Kristian. Syaitan teluk intan ni, tuan-tuan, syaitan teluk intan ni tak akan sebut mati dalam Yahudi. Orang sini tak peduli pun Yahudi. Mana kita pernah kenal pun Yahudi? Syaitan kat sini, dia tak akan sebut matilah dalam Kristian. Kita tak pernah peduli pun pada Kristian. Tapi tunggu kejap lagi, dia akan sebut apa dia? Anakku, matilah kamu dalam Islam liberal, dia sebut demikian. Anakku, matilah kalian dalam Islam nasionalis. Matilah kalian dalam Islam sekularis. Matilah kalian dalam Islam pragmatis. Kita dengar Islam juga ni, mati je lah, kita sebut. Padahal Allah dah pesan dah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tulis besar-besar yang ni. Dalam keluarga kalian kena sentiasa pesan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan biarkan kalian mati kecuali saat mana kalian mati betul-betul seorang Islam. Ni kena pesan pada anak-anak kita, pesan pada keluarga kita. Yang pertama, kerana Islam dia boleh menyelamatkan kita. Saya daripada Islam tak boleh tolong kita. Nasionalis tak boleh tolong kita dalam kubur. Sekularis tak boleh tolong kita dalam kubur. Syiah tak boleh tolong kita dalam kubur. Yang boleh tolong kita dalam kubur, Al-Islam. Jangan tolak Islam, jangan kita nafikan bagaimana besarnya nilai Islam dan tubadan setiap mukmin ini sendiri. Yang pertama. Yang kedua, tolong jaga ibadah dalam hidup. Kalau tidak, kalian akan menyesal. Ibadah apa yang kena jaga? Ibadah solat. Yang pertama, tolong jaga solat. Siapa yang pernah tinggalkan solat, tolong qada sekarang. Peluang kita qada. Ayah-ayah, ibu-ibu, kalian mesti menjadi orang yang benar-benar jaga solat dalam hidup. Tanpa solat, kalian tak berjaya. Tak usah ceritalah hebat macam mana pun hidup dia. Tak usah ceritalah bagaimana besar dalam hidup dia yang disebut dengan kekuatan pada diri. Tapi kalau dia tak solat, orang ini gagal. Dunia pun gagal, akhirat pun gagal. Allah, dia nak marah dengan orang tinggalkan solat. Sampai peringkat Allah sediakan neraka khusus untuk orang tinggalkan solat. Neraka Saqar namanya. Allah sediakan neraka Saqar. Bila ditanya, ma salakakum fi saqar, kenapa kamu dihumban ke dalam neraka Saqar? Mereka jawab, qalu lam nakum minal musallin. Kami atas dunia tak semayang. Jangan tinggal semayang. Tuan-tuan nak kenal orang tu berjaya tak berjaya, tengok ada solat dia. Solat kita ni semakin lama semakin dekat dengan Allah. Semakin kita solat, ayah-ayah, ibu-ibu, kalian mesti semakin hampir dengan Allah. Macam mana? Berebut sahab pertama. Semakin bertambah umur ini, semakin berebut. Ni, sahab yang pertama. Solat tu, biar semakin lama semakin khusyuk. Ni tak, solat kita ni kenapa jadi hambar? Kenapa solat kita tak rasa nikmat? Pelik dalam hidup kita. Dah solat 40 tahun dah solat. Sejak daripada umur kita akil balik sampai hari ni. Kenapa kita tak dapat kelazatan solat? Kenapa kita tak dapat? Cuba bayangkan orang yang sentiasa hidup dia bertenun. Dia tenun. Lama-lama cantik tenunan dia. Orang yang sentiasa memahat.
Tiap-tiap hari dia memahat. Lama-lama cantik ukiran dia. Orang yang hidup dia sentiasa masak. Lama-lama masakan dia sedap. Masakan dia. Hidup dia. Kenapa kita sentiasa solat? Tiba-tiba lama-lama tak jadi semakin khusyuk solat kita? Mengapa kita jadi demikian? Mengapa solat kita tak menjadi sebagaimana solat para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in? Kenapa solat kita menjadi hamba dan tawar? Solat Rasulullah, sahabat-sahabat, pernah satu ketika sahabat bila dia solat, dia sedang bagi salam tengok darah yang mengalir deras di betis dia. Terkejut dia, tengok ada anak panah yang telah kena pada betis dia tersebut. Sahabat-sahabat nak cabut, dia kata jangan cabut. Saya solat, kamu cabut. Dia pun solat. Bila dia solat, sahabat cabut. Kemudian selesai solat, dia tanya sahabat, dah cabut ke belum? Sahabat kata dah cabut tadi. Allah, dia kata alhamdulillah, selamat. Allah tak sedar yang diri dia kena panah dengan anak panah. Kemudian bila nak cabut anak panah tadi, dia solat. Cukup itulah membius diri dia untuk dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita solat, cicak melintas pun nampak. Kita solat tak rasa lazat. Imam baca Sabbih isma rabbikal a'la, dia nak marah lah. Pak Imam, inna a'tayna je Pak Imam. Kenapa panjang-panjang sangat bacaan? Marah di kalangan kita. Kenapa solat kita tak seindah dahulu lagi? Kenapa tak sekhusyuk itu? Saya nak jawab. Saya tolong jawab. Kerana dunia terlampau besar dalam dada kita. Dunia ni menjadi racun yang berbahaya kepada solat orang mukmin. Kita berangan-angan dengan dunia yang tak berkesudahan. Kita masih lagi besar dengan tamak terhadap dunia. Perkelahian kita dengan anak menantu kita, perbalahan kita dengan jiran tetangga kita, terbawa dalam hidup kita. Hidup berebut harta yang kita nak tinggalkan. Logik tak logik? Tak tegur siapa dia beradik. Berebut harta pusaka yang ditinggalkan di kalangan kita. Padahal bila kita mati, kita tak bawa pun harta tersebut. Tapi dunia ni terlampau menjadikan diri kita tamak. Hingga kan solat kita tak menjadi sekhusyuk dahulu lagi. Ayah-ayah, ibu-ibu, kalian kena berubah. Dan saya kena berubah. Kena berubah untuk solat. Biar jadi nikmat. Macam mana nak suruh nikmat? Biar dalam dada kita ni akhirat yang semakin besar, dunia mesti semakin kecil. Bila akhirat membesar, kita akan rasa lazat. Salatul mi'rajul mu'minin. Orang mukmin ni bila dia salat menjadi mi'raj dalam hidup dia. Itu yang pertama, salat. Dan perbincangan salat ni panjang. Tapi saya tak sempat malam ni nak sebut satu-satu. Yang kedua dalam ibadah, baca Quran. Baca Quran. Jangan tak boleh baca Quran. Siapa tak boleh baca Quran, datang jumpa dengan AJK Masjid. Bagi tahu kepada AJK Masjid, saya tak boleh baca Quran. Saya antara ahli qaryah di taman mewah ini yang tak boleh baca Quran. Mengaku je. Saya tak nak saya mati dalam keadaan tak boleh baca Quran. Menangis teresak-esak dia. Dia duduk pegang je Quran. Menangis je dia. Ya Allah, janganlah kamu matikan aku di saat mana aku tak boleh baca ayat-ayat kamu, ya Allah. So ada AJK. AJK umum, hari Jumaat je umum. Siapa lagi ahli qaryah yang tak boleh baca Quran, daftar. Ahli qaryah yang dah boleh baca Quran, daftar. Sedarakan mereka di antara bagaikan Ansar dan juga Muhajirin. Kamu adik-beradik dengan mereka. Elok-elok sedarakan mereka. Ni peranan AJK. Bagi tahu elok-elok pada AJK, saya tak boleh baca Quran, tuan. Tolonglah saya. Isteri saya tak boleh, anak-anak saya pun tak boleh, bantulah saya. Sebut demikian pada AJK. AJK pula jangan pula jawab bertenang. Sebenarnya saya pun tak boleh baca juga. AJK jawab demikian, buat malu company je demikian. Buat jadi AJK, buat apa Quran pun tak boleh baca. Di kalangan kita mesti berlumba. Yang tak boleh juga baca, dia sebut, tak boleh Ustaz, saya tak boleh. Hafal Quran. Jangan, kalau tak boleh, hafal. Mesti hafal. 3 surah ni mesti diingat dalam kepala kita sebelum kita mati. 3 surah ni apa dia? Surah yang pertama surah Al-Mulk, surah Al-Munjiyah wal-Mun'iyah,
Al-mun'iyatu wal munjiyatu. Rasulullah sebut demikian. Surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk ni 30 ayat dia. Tak panjang pun, hafal. Surah Al-Mulk. Bila dah ingat surah Al-Mulk, Rasulullah diajar, Rasulullah mengajar pada kita, dah ingat dah. Tak mati lagi kita. Sambung surah yang kedua. Surah apa dia? Surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi ya. Mesti hafal. Berlumba. Buat pertandingan perlumbaan ini di kalangan masyarakat kita. Hafal surah Al-Kahfi. Tak panjang pun, 110 ayat je. Surah Al-Kahfi. Satu ayat sehari. Kita hanya memerlukan 110 hari. Separuh tahun je kita boleh ingat dah surah Al-Kahfi. Kalau kita nak buat betul-betul dalam hidup kita. Dah ingat dah surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi ni, bila kita meninggal dunia nanti, roh kita dimasukkan dalam bekas Al-Kahfi. Biar bau wangi semerbak. Dan nampak, bila roh tu naik saja, naik roh kita ni, seluruh alam ni nampak Allah dia di kalangan ahli syurga. Semua mendoakan kebaikan saat mana roh kita dibawa untuk diangkat menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dah ingat dah surah Al-Kahfi. Tak mati lagi. Tak mati lagi kita. Sambung surah yang ketiga. Surah yang paling pendek dalam Quran. Surah Al-Baqarah dipanggil demikian. Surah Al-Baqarah. Jangan buat terkejut, jangan buat terkejut. Tak panjang pun surah Al-Baqarah ni, 286 ayat je. Surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ini Rasulullah sebut, siapa yang dia baca surah Al-Baqarah dalam rumahnya, nescaya syaitan tak akan masuk dalam rumahnya. Tuan-tuan biasa kan, atas atap rumah tu bunyi benda yang berlari atas atap rumah. Tuan-tuan biasa, tuan-tuan jawab apa pada anak-anak cucu tuan-tuan? Musang kan? Musang. Tiap-tiap malam musang datang rumah kita. Kesian musang, asyik dia je kena tuduh. Bukan musang, syaitan. Itu tanda rumah kalian sedang diganggu oleh syaitan. Orang dalam rumah dia bunyi guli, tak guli. Bunyi orang ketuk pintu rumah. Bunyian bauan hangir dalam rumah kita dan sebagainya. Syaitan sedang mengganggu rumah tangga kalian. Kalian berhati-hati saat ini. Rasulullah kata bacalah surah Al-Baqarah di dalam rumah orang mukmin. Bila kalian baca surah Al-Baqarah, syaitan tak akan tinggal dalam rumah yang baca surah Al-Baqarah tersebut. Bayangkan dalam rumah dia baca surah Al-Baqarah, syaitan tak berani masuk. Dalam dada kita ada surah Al-Baqarah, ada berani syaitan nak masuk? Dalam dada mukmin mesti ada surah Al-Baqarah. Orang masuk je meminang anak perempuan kita, tanya terus, dah hafal belum surah Al-Baqarah? Tanya soalan tu, tak kahwin dah anak perempuan kita. Nak sebutnya, mana-mana lelaki, pemuda-pemuda, tolong hafal surah Al-Baqarah. Kalian nak masuk meminang anak perempuan, siapa-siapa saja di kalangan kita, kalian mesti ada surah Al-Baqarah. Siapa yang ada surah Al-Baqarah, layak dia menjadi pemimpin. Kalau dia tidak ada surah Al-Baqarah, hilang kelayakan untuk menjadi pemimpin. Lantiklah pemimpin di kalangan kalian yang ada surah Al-Baqarah. Rasulullah sebut demikian dalam hadis Rasulullah. Cerita tentang siapa nak jadi pemimpin saja, cari yang boleh baca surah Al-Baqarah. Yang tak boleh baca surah Al-Baqarah, kenapa kalian lantik dia jadi pemimpin? Kalian tak takut ke di akhirat nanti? Bila kita ingat betul-betul ni nak memangkah kan? Nak memangkah ni. Saya nak sebut ni. Ingat ni, tangan-tangan ni akan soal depan Allah nanti. Siapa yang salah pangkah, tak berjumpa dengan pemimpin yang betul, di akhirat nanti menyesal dia. 5 tahun dia menanggung nanti dalam hidup dia tersebut. Bukan nak kempen ni, nak sebut betul-betul. Saya nak sebut biar kita faham jelas dalam hidup kita. Memilih pemimpin yang diajar oleh Rasulullah, mesti ada surah Al-Baqarah. Paling-paling tidak dia boleh mengucap 2 kalimah syahadah. Paling-paling tidak dia boleh beriman pada Allah. Kenapa kita lantik pemimpin yang tak beriman pada Allah, yang tak kenal hukum hakam agama? Malu je kita depan Allah nanti. Makan rezeki Allah, tiba-tiba kita tak jaga perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Cakap banyakkan kena gam tak kita. Nak sebutnya demikian, 2 Quran. Kalau tak boleh hafal Quran, tak boleh Ustaz. Saya tak boleh. Kenapa tak boleh? Saya benak Ustaz. Kenapa benak? Saya makan semut banyak sangat dulu di surga.
Bukan semutnya, dengan kengga-kengga pun saya makan. Nak sebutnya benar sungguh ni. Tak boleh, saya tak boleh Ustaz. Tak boleh, tak baca pun tak boleh, hafal pun tak boleh. Saya cabar kalian salin balik sebuah Al-Quran sebelum kalian menghadap depan Allah. Jari kalian mesti menintakan tulisan ayat-ayat Al-Quran Karim. Ni ada dah orang yang buat, ada dah jemaah yang buat. Sebelum daripada ni saya cabar. Siapa yang tak ada baca Quran, kalian mesti salin balik Quran. Salin Quran dengan jari kalian. Sebelum kita mati. Supaya bila kita mati, kita boleh jawab depan Allah. Saya dah tulis sebuah Al-Quran, ya Allah, dalam bentuk badan saya, dan menjadi saksi di hadapan kamu nanti, ya Allah. Buat benda yang demikian. Quran, kita dengan Quran. Yang ketiga, zikir dan selawat. Jangan tinggal. Zikir dan selawat. Bibir kita ni amalan ibadah yang perlu kita jaga betul. Zikir dan selawat ni di bibir kita je. Subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Zikir. Kenapa zikir? Kerana semakin kamu zikir, semakin kamu memperkenalkan diri kamu kepada Allah. Kalau kita tak zikir, Allah tak kenal kita. Tak kenal kita. Allah sebut, fazkuruni azkurkum. Bila kamu zikir, aku akan kenal kamu. Kalau kamu tak berzikir, macam mana aku nak kenal kamu? Zikir ni satu amal ibadah senjata orang mukmin yang diajar supaya sentiasa kuatkan jiwa kamu dengan zikir. Zikir ni menjadi kekuatan dalam hidup itu. Sampai ulama kagang kitab Al-Azkar Imam Nawawi. Imam Nawawi kagang kitab zikir-zikir yang disebut oleh Rasulullah. Zikir apa? Tebal kitab tersebut. Tuan-tuan belajar. Zikir apa? Nak tidur ada zikir, nak buat apa saja zikir. Kenapa? Semakin hidup, semakin kena memperkenalkan diri kita pada Allah, semakin dekat kita dengan Allah. Bila semakin kita zikir, semakin dekat kita dengan Allah. Demikian juga selawat. Selawat satu cara untuk mendekatkan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni musim-musim sekarang ni disebut tentang musim yang menyambut Maulud ini. Bukan sekadar masuk dalam bulan Rabiul Awal je kena sambut, tetapi Rasulullah ni kena sepanjang hidup itu melebihi daripada segala-galanya. Tak boleh lebih isteri kita, anak-anak kita, tak boleh. Kalaulah Rasulullah itu tak ada dalam senarai yang disayangi dan dicintai, Rasulullah mesti letak depan sekali. Yang pertama sekali Allah, yang kedua Rasulullah, yang ketiga ahli ulama, kemudian ibu bapa kita, turun-turun di antara orang-orang yang susunan ini, barulah turun isteri, anak-anak kita dan diri kita sendiri. Susunan itu biar betul, teratur. Kecintaan yang mesti menebal dalam kehidupan kita untuk kita dekat dengan Allah dan juga Rasul. Yang keempat dalam hidup kita ni, amal ibadahnya, tolong hantar segala aset-aset kita yang ada atas dunia ini ke akhirat Allah sebelum kita mati masuk dalam kubur seorang-seorang. Jangan simpan harta kalian di dunia. Jangan. Ramai dah yang kena. Sekarang proses hantar harta benda kita ke akhirat. Hantar. Tiap-tiap hari menghantar harta kita ke akhirat. Kita cari harta ni untuk siapa? Cari harta ni untuk siapa? Cari untuk diri kita kan. Habis tu kenapa kita pergi tinggal waktu mana kita mati? Kenapa kita tinggal? Jangan tinggal harta kita ni. Sebelum kita mati ni, masuk dalam kubur seorang-seorang, hantar. Setiap hari hantar harta kita. Macam orang pergi Mekah, dia beli barang banyak-banyak, dia tak boleh bawa balik, naik atas kapal terbang, dia nak buat macam mana? Dia post ke Malaysia. Kurma dah sampai, air zam-zam dah sampai, tasbih dah sampai, jubah dah sampai. Tuan dekat Mekah lagi. Demikian juga kita. Rumah mesti ada ke akhirat, tuan-tuan. Tuan kat Malaysia lagi. Kemudian baju kita kena ada dah. Makanan malam pertama, malam kedua, ketiga dalam kubur kena dah siap dah. Kena ada dah ada di kita. Yang tuan atas dunia lagi. Macam mana nak hantar? Sedekah, wakaf, zakat. Ni, saya dengar masjid ni memerlukan lebih kurang 200,000 lagi. Nak siapkan menara ni kan. Nak siapkan menara yang pertama dah siap dah. Menara kedua dan nak buat medan ni lagi. Ni peluang kita. Bila dengar ada 200,000, kita sebut jumpa dengan AJK. Saya seorang bayar.
Saya seorang untuk saya di akhirat. Untuk rumah saya di akhirat. Ini peluang kita. Kalau tuan-tuan tak ambil peluang ni, tuan-tuan akan menyesal nanti tuan-tuan. Tuan-tuan akan menyesal. Peluang kita kan, rumah kita atas dunia berapa harga? 200,000, 300,000, 400,000 sekarang. Nilaian rumah kita. Rumah untuk akhirat, rumah atas dunia ni confirm kena tinggal. Rumah untuk akhirat, confirm kena ada. Bayangkan Rasulullah sebut, siapa yang bina rumah Allah walaupun sebesar sarang burung, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan bina untuk dia sebuah istana dalam syurga Allah. Saya dengar setiausaha cikgu bagi tahu kepada saya sebentar tadi, dia kata kami perlu dalam 200,000 lagi ustaz. Nak siapkan 200,000 ni, tuan-tuan pakat je di kalangan tuan-tuan. 1,000 seorang cari 200 orang, 200,000 terus di kalangan kita. Takkanlah penduduk kawasan ni tak nak ambil peluang yang ada ini. Takkan kita nak bagi peluang pada orang lain lagi. Rumah yang tuan-tuan bangunkan, rumah Allah ni, orang lain dah menyumbang hampir 3 juta, tuan-tuan siapkan rumah Allah ini. Takkanlah kita tak nak ambil peluang demikian. Macam mana cara? Infak, sedekah, wakaf, kemudian hibah. Panggil je anak-anak kita. Abah mati, mak kamu mati, haram kamu adik-beradik berkelahi. Jangan berkelahi. Rumah ni jangan siapa ambil. Bahagian kamu ambil terus, bagi terus hibah untuk mereka. Bila abah mati, mak kamu mati, rumah ni abah dan mak kamu nak hantar ke akhirat. Macam mana cara nak hantar ke akhirat? Datang jumpa RAJK masjid. Bagi tahu RAJK masjid, tuan, kalau saya mati, isteri saya meninggal dunia, saya wakafkan rumah itu untuk masjid. Kita sebut demikian pada anak-anak kita. Kamu ada sendiri kan rumah kamu? Anak-anak kita kan dia beli rumah sendiri kan? Kenapa dia nak berebut lagi rumah yang kita tinggal ini? Dia nak berkaya adik-beradik. Nak suruh kita sengsara dalam kubur nanti. Selagi mana tak selesai urusan harta benda kita atas dunia, selagi itulah sengsara dalam kubur sekejap lagi. Jangan tuan-tuan. Bagi tahu RAJK masjid, saya mati, isteri saya mati, saya wakafkan untuk masjid. Masuk dalam kubur, berjumpa balik rumah kita. Cantik lagi daripada rumah atas dunia. Tak percaya, cuba try mati sekali. Senang cerita nak sebut demikian. Nak gambarkan tentang mengenai inilah orang yang berfikiran waras dalam hidup ini. Cerdik. Masjid pula, bila dapat dia rumah tersebut, umum pada orang ramai. Bagi tahu pada orang ramai. Masjid ada rumah wakaf. Rumah tu bernilai 300,000. Rumah tu bernilai 400,000. Dia sebut demikian. Masjid tak nak jual, harga 400,000. Dengan kereta-kereta semua yang ditelah wakaf tu, masjid nak jual hanya 200,000 saja. 200,000 lagi, siapa yang beli wajib datang sembahyang berjemaah. Yang kemudian yang kedua, siapa yang beli sebut, dia meninggal dunia nanti, rumah tu diwakafkan kembali ke masjid. Kan bertambah. Harta masjid ni semakin banyak. Akhirnya gunakan duit ini untuk bagi pada pelajar-pelajar, anak-anak qaryah yang menyambung belajar, ditanggung mereka mengapa belajar dah di universiti mana pun kami tanggung, masjid tanggung, kerana kamu anak qaryah di kawasan masjid ini. Ini cara orang mukmin dipanggil. Akhirnya harta benda orang Islam menjadi satu kekuatan ekonomi di kalangan kita. Itu yang sepatutnya berlaku. Ni simpan orang tanya, simpan untuk apa? Simpan untuk bekalan hari tua ustaz. Siapa yang ajar? KLWSP ustaz. KLWSP ajar simpanan untuk bekalan hari tua. Untuk apa kalau kita tua, kita simpan duit beratus ribu dalam akaun bank, ada duit tersebut, tapi kita nak guna pun tak boleh dah. Kita dah tua dah, tak boleh nak guna dah duit. Bukan kita tak boleh guna, Allah tak nak bagi guna dah. Allah memang suruh hantar dah ke akhirat. Kita nak makan apa lagi yang kita tak makan atas dunia? Kita nak rumah seluas mana lagi dalam hidup ini? Kita nak apa dia lagi yang belum sempurna dalam hidup ini? Nak makan apa lagi? Nak makan daging tomahawk, gigi pun dah tak ada dah. Nak makan manis-manis, dah kencing manis lah. Dah nak makan apa? Nak makan shell out, kita pun dah ada go out dia panggil dalam hidup.
Nak benda lagi. Duit yang banyak ni. Duit beratus ribu dalam akaun bank. Nak hidup 6 bulan lagi nak hidup. Bila nak habis duit ni? Dalam hidup kita. Dalam hidup kita ni. Masa kita semakin dekat dengan menghadap depan Allah. Ambillah harta benda ni untuk kita hantar terus ke akhirat. Dengan sedekah. Kita bagi saja. Semua yang kita bagi tersebut, semuanya dapat balik pada diri kita. Macam malam ni kan, kita duduk dengan kuliah ni, lalu tabun derma misal contoh. Kebetulan dalam poket kita ada 2 keping. Sekeping RM50, sekeping lagi RM1. Agak-agak mana yang masuk? Yang kita masuk tu, di akhirat nanti jumpa balik. Pegang je, RM1. Kenapalah aku bodoh sangat? RM1 je masuk. Padahal kita berfikir cara kebudak-budakan dalam hidup kita. Simpan. Orang tanya simpan untuk apa? Simpanlah ustaz, nanti pencen, nanti nak buat rumah besar besok. Balik kampung. Siap dah pencen dah, balik kampung buat rumah besar. Untuk apa rumah besar lagi? Saat mana kita dah tua? Ramai mana orang rumah besar sekarang kan sibuk bagi tahu pada kontraktor, boleh tak kamu kecilkan rumah aku? Tak ada dah. Mana ada orang nak duduk rumah besar sekarang? Dia rasa menyampah, dia seorang-seorang dalam rumah dia. Dan mana orang yang rumah besar menjadi ketakutan dalam hidup dia? Ni siap dia rumah besar, nak balik kampung ni, beli kereta besar pula dia. Tak puas hati lagi, kahwin isteri besar pula dia. Masuk rumah baru. Masuk seminggu je meninggal dunia dia. Dah kereta baru dapat pula isteri baru. Isteri baru pula habis je dah kahwin dengan suami baru. Suami baru pula petang-petang bawa kereta baru ni round kawasan kubur kita. Kita dalam kubur tu memandang macam-macam je kereta ni. Kalau dia round saja tak apa, dia horn tu sakit hati. Bila dia horn tu rasa nak jadi hantu maklimah balik ke rumah je rasanya. Nak sebutnya gambaran bagaimana kita tak cerdiknya dalam berfikir. Yang ni kena jaga. 2. Yang ketiga, tolong jaga akhlak. Akhir sekali, tolong jaga PL. Jangan berkelahi dengan mak ayah. Jangan guriskan hati mak dan ayah. Terutama bagi orang lelaki. Orang lelaki, kalian ada mak dan ayah. Ada mak mertua, ayah mertua. Ada mak saudara dan ayah saudara. Semua ni haram untuk kalian kahwin. Orang yang haram kalian kahwin mesti diutamakan dalam hidup kalian. Jangan kalian sampai tersinggung hati ibu dan ayah kalian. Kalian bila semakin berusia dalam hidup, bukan sibuk nak jaga hati mak ayah, sibuk nak jaga hati isteri dan anak-anak. Yang menyebabkan kita buat dosa, wahai orang lelaki. Dosa ni bahaya. Dosa ni ramai mana ibu-ibu tersinggung dengan anak lelaki mereka. Ramai mana orang ayah-ayah yang tersinggung dengan anak lelaki kalian. Kenapa? Kerana kita sibuk dengan isteri kita. Sibuk dengan anak-anak kita. Sampai kita meninggalkan tanggungjawab utama kita untuk menjaga mereka. Kita rela tipu mak ayah kita. Semata-mata nak jaga hati isteri kita. Kenapa jadi demikian? Sebab saya nak pesan sikit pada orang perempuan Teluk Intan. Kalian jangan buat dosa dengan suami kalian. Dosa orang perempuan dengan suami ni apa dia? Meninggikan suara di hadapan suami. Angkat suara, bercakap kasar depan suami, hancur lebur amalan-amalan kalian. Jangan menengking kata-kata suami. Jangan kita mengguriskan hati suami. Ni orang perempuan kena jaga perkara demikian. Dalam hidup ni. Bukannya suami kena jaga hati isteri, tidak. Dalam Islam. Isteri kena jaga hati suami. Suami kena jaga tanggungjawab dia terhadap isteri. Beza beza. Dalam Islam kena faham benda demikian. Orang perempuan kebanyakan sebut suami tak jaga langsung perasaan dia. Allah bukan suruh suami jaga perasaan kami. Allah suruh suami bertanggungjawab terhadap kami. Tapi orang perempuan, kamu kena jaga perasaan suami kalian. Suami kalian tu ada perasaan tau. Sampai kalian tengking suami kalian, cakap kasar dengan suami, yang menyebabkan sakit hati suami, simpan dalam hati. Akhirnya orang lelaki belum kahwin, memang banyak mulut, dah kahwin, mulut dia disimpan dalam hati. Orang perempuan belum kahwin,
Tak ada mulut, dah kahwin, mulut kat mulut. Bila mulut kat mulut, di waktu itu dia menyakitkan hati suami. Suami ni sakit disimpan dalam hati dia. Suatu hari berpenyakit hati suami. Penyakit apa? Penyakit takut bini. Dia kena penyakit ni. Kenapa diam semua macam pernah kena je? Malam ni baru perasan dia. Amai mana orang demikian? Sakitkan hati suami. Buat TikTok, cerita tentang keburukan suami. Tak patut langsung dalam hidup kita demikian. Jangan kita lakukan demikian. Saya tengok banyak dah. Lalu dekat wire dipanggil di wall-wall saya ni, cerita tentang orang perempuan berbeza-beza. Ni orang perempuan Islam. Kena jaga akhlak di kalangan kita. Jangan sampai peringkat kita menghina diri kita sendiri. Dia boleh tengking suami dia, buat pilihan sama ada nak jaga saya ke nak jaga mak awak. Kalau awak nak jaga mak awak kahwin je dengan mak awak tersebut. Dia boleh sebut demikian. Rasulullah kata, kalau ada perempuan buat pilihan demikian, ceraikan perempuan tersebut. Di antara ibu dan juga dia suruh buat perbandingan dua perkara tersebut. Sampai dia boleh sebut pada ibu mertua dia, jangan sentuh anak aku, jangan pegang anak aku, bukan anak engkau. Dia boleh sebut demikian. Saya tengok, saya baca WhatsApp tertentu. Ini sikap yang keji, yang tak sepatut ada di kalangan kita. Kalian jangan mati. Kalau kalian mati di saat mana menyinggung hati suami, ataupun orang lelaki menyinggung hati mak dan ayah, kalian masuk dalam kubur, kalian akan mengaum sebentar lagi. Mengaum dalam kubur. Jangan jadi demikian dalam hidup kita. Jaga akhlak, jaga pribadi di kalangan kita. Sebagaimana orang lelaki tak boleh angkat suara depan mak dan ayah. Allah larang, wala taqul lahuma uffin. Jangan kamu sebut di hadapan kedua ibu bapa kamu sekalipun depan mereka. Wala tanharhuma, jangan kamu tengking mereka. Wa qul lahuma qawlan karima. Cakap dengan mak ayah tu biar lemah lembut je. Ya mak, ya. Sebegitulah orang perempuan bila kalian bercakap dengan suami kalian. Jangan ada di kalangan kita mengangkat suara. Bila kalian angkat suara, akan sakit hati suami. Simpan dalam hati ini sendiri. Rasulullah sebut, kalau ada orang yang boleh sujud di kaki seseorang, nescaya akan aku suruh setiap perempuan itu sujud di kaki suami dia. Tapi tak boleh sujud di kaki suami. Allah larang, dia panggil demikian. Nak sebutnya besar nilai. Orang lelaki, dia jaga hati mak mertua, ayah mertua, mak dia dan ayah dia. Orang perempuan, jaga hati suami dia. Dia akan masuk syurga pintu mana yang dia nak. Dosa kita lagi apa? Dosa kita selain daripada itu, PL kita tak jaga anak yatim, tak peduli anak yatim. Ini dosa yang sedang berlaku di kalangan kita. Zaman Rasulullah, anak yatim mana ada rumah jaga anak-anak yatim? Semua anak yatim duduk dan tinggal dengan mak masing-masing. Zaman kita kenapa ada rumah jaga anak-anak yatim? Sebab orang tak peduli pada anak yatim. Zaman Rasulullah pesan pada setiap sahabat, kalian mesti berjumpa dengan anak yatim. Kalian mesti tanggung anak yatim. Jaga anak yatim zaman Rasulullah. Bangga mereka. Walaupun ayah mereka dah meninggal dunia, tapi mereka mempunyai ayah yang ramai atas dunia ini sendiri. Zaman kita tak. Cuba kita pergi jaga anak yatim. Tanya khabar anak yatim. Macam mana pelajaran kamu, macam 2-3 hari je boleh. Lepas tu lama-lama orang akan ejek. Tu bukan nak jaga anak yatim, nak jaga mak yatim dah tu. Akhirnya anak yatim tidak dipedulikan. Ini zaman kita ni. Anak yatim daripada COVID yang berlaku ni, ramai mana yang meninggal dunia jadi anak yatim. Akhirnya ibu dia terpaksa buat TikTok untuk nak gambarkan kesedihan hidup ni. Tunjuk anak dia pergi ke kubur, tunjuk gambaran-gambaran kesedihan dalam hidup mereka semua. Ini dosa yang disebut dalam Al-Quran. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka yang tak pedulikan pada anak yatim. Bila kita boleh jaga 3 perkara tersebut, insya-Allah kita akan selamatlah masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf kerana panjang sangat malam ni. 1.5 jam dah kita bercakap ini, dan saya tengok tuan-tuan dah betul tulang belakang 7 kali dah saya kira. Yang bangun duduk pukul berapa dah ustaz ni nak habisnya. Saya mohon maaf.
di atas ketelanjuran masa ini. Mudah-mudahan Allah jadikan semua yang hadir pada malam ini di kalangan ahli syurga Allah SWT. Dan kita berjanji sama-sama kita, ya, kalau ada seorang je yang masuk neraka di kalangan kita pada hari ini, yang hadir malam ni, kita berjanji untuk kita tarik dan bagi syafaat kerana kehadiran mereka untuk berada dalam syurga bersama, insya-Allah. Jadikan malam-malam sebegini malam-malam kenangan yang baik dalam hidup kita. Ciptakan kenangan-kenangan yang baik dalam hidup. Tiap-tiap malam cari je majlis ilmu, duduk dia je dalam majlis ilmu, biar kita ni sentiasa dapatkan keindahan ini sampai ke akhirat nanti, insya-Allah. Terima kasih sekali lagi. Mari kita baca doa lah, mudah-mudahan demikian. Sebelum kita baca doa ni, suka saya nak sebut, saya karang beberapa buah kitab, antaranya kitab, ada lebih kurang 34 buah kitab lah saya karang ni. Saya karang di antaranya kitab ni, persiapan menjelang kematian. Dekat nak mati ni, nak kena buat apa dia. Di antara tajuk-tajuk yang saya sebut sebahagian tadi sikit. Kemudian ada doa yang khusus saya dapat daripada guru saya waktu mana belajar di Universiti Al-Azhar dahulu. Kemudian saya dapat doa ni, kemudian saya sambungkan dalam kitab ni. Saya susun, kalau ada ustaz-ustazah yang hadir pada malam ni, bolehlah buat kuliah kitab ni. Dan tuan-tuan pun, saya cadangkan tuan-tuan belajar apa yang terdapat dalam kitab ni. Saya susun dalam 3 bab saja. Tuan-tuan bila balik kampung, bagi hadiah pada mak ayah kita. Bila kita ziarah orang sakit pun, saya cadangkan bagi hadiah kitab ni. Jauh lebih baik daripada kita bagi durian, nangka, mempelam tu. Kita bagi kitab ni, dia tengok nama tajuk kitab ni, dia fahamlah maknanya mati dah tu, senang cerita. Nak sebut tak tergamak sangat dia panggil. Jadi kita agih-agihkan biar orang kita ni meninggal dunia je semua masuk dalam syurga Allah SWT. Ni usaha kita dah. Usaha ni jangan tunggu ustaz saja. Semua kita mesti berperanan untuk menarik manusia ke syurga Allah. Saya karang lagi beberapa buah kitab. Yang terakhir ni kitab Ru'yah Syariah. Sengaja saya susun balik ayat-ayat ru'yah. Ayat ru'yah ni untuk kita nak kesan kita ni kena sihir, kena gangguan ataupun ada saka. 3 benda ni sering kali terjadi dalam kekeluargaan kita. Orang kita dia kadang-kadang dia tak perasan dia kena sihir. Lalu dia baca ayat-ayat ni, baca ramai-ramai dalam keluarga. Tak je air, tuan-tuan baca ramai-ramai. Tiba-tiba mengeletar, pening kepala, nak muntah ataupun sendawa, sendawa. Itu tanda gangguan ataupun sihir ataupun saka. Saka ni dia kerap mimpi budak kecil, mimpi menyusu bayi, mimpi air banyak, kemudian mimpi rumah lama, mimpi-mimpi yang menakutkan dan sebagainya. Kemudian gigi tu pula bunyi krak malam-malam. Tidur ini di antara gangguan saka sedang berlaku. Gangguan saka ni masalah. Tapi kalau kena gangguan pusaka tak masalah langsung. Yang tu senyum je kitanya. Kalau kena gangguan demikian. Saya karang lagi kitab, berapa buah lagi lah kitab-kitab yang lain. Termasuk yang saya susun kitab Suamiku di mana, Nafkahku di mana. Tajuk ni. Saya cadangkan orang perempuan beli kitab ni, bagi hadiah pada suami masing-masing. Senang ceritanya. Maknanya, bagi saya Alhamdulillah sedang menyiapkan tesis PhD di peringkat kedoktoran ini di dalam bidang hukum kekeluargaan Islam lah. Saya sedang siapkan. Jadi saya karanglah beberapa buah kitab tentang kekeluargaan Islam. Macam mana yang sepatutnya untuk kita bawa keluarga kita ke syurga Allah. Termasuk dengan kitab, saya karang kitab Bawalah Keluargamu ke Syurga. Ini di antara berkeluarga sampai ke syurga. Saya karang beberapa buah kitab beginilah dengan tujuan untuk menyelamatkan masyarakat kita dan keluarga kita ni daripada dalam neraka Allah. Kitab ni saya karang kerana saya bangunkan ma'had tahfiz. Di belakang saya ada 6 buah sekolah tahfiz. Saya ambil anak-anak yatim, orang miskin. Saya tanggung mereka menghafal Quran. Seorang-seorang tu kita taja mereka menghafal Quran. Pelajar-pelajar ni ada lebih kurang 1000 lebih pelajar. Saya bangunkan di Pulau Langkawi, di antara Gunung Mak Cincang dengan Gunung Raya tu, saya buat sekolah tahfiz. Tuan-tuan pergi Langkawi, jangan makan ikan siakap je, jangan. Datang ke sekolah saya sama. Tuan-tuan boleh datang dekat je dengan kabel car. Saya sedang bangunkan masjid di tempat tersebut. Tanah saya beli dan saya wakafkan tanah tersebut. Kemudian saya bangunkan di Kuala Terengganu. Alhamdulillah ada seorang hamba Allah, dia wakafkan tanah pada saya seluas 8,5 ekar tanah tersebut untuk saya bangunkan ma'had tahfiz. Saya sedang menyiapkan masjid di Kuala Terengganu.
Kemudian saya sedang bangunkan juga di Kelantan, saya buat di Jerantuk Pahang, kemudian saya bangunkan juga di Shah Alam, dan saya tolong di selatan Thailand. Selatan Thailand, pelajar-pelajar yang anak yatim piatu yang mak ayah mereka ditembak mati, saya ambil anak-anak yatim piatu tersebut. Asalnya pelajar 22 orang. Sekarang ada lebih kurang 840 orang yang sedang menghafal Quran. Alhamdulillah, tiap-tiap bulan saya hantar dana pada mereka. Lebih kurang 30,000, 40,000 sebulan bagi membiayai mereka ini sendiri. Macam mana cara saya buat? Saya suruh mereka bela lebah. Lebah tersebut hasilkan madu. Madu ni mereka letak depan mereka, mereka bangun tahajud malam-malam. Mereka berdoa pada Allah, mereka hantar ke Shah Alam. Saya gunakan untuk perubatan Islam. Orang yang kena sihir, saya kata minum air madu. Muntah, keluar benda yang pelik-pelik. Tuan-tuan yang ada penyakit dan sebagainya, cuba buat amalan minum air madu. Tuan-tuan buat je, minum air madu. Pagi-pagi, kacau air madu dengan air suam, kemudian tuan-tuan letak ais. Kemudian tuan-tuan minum. Rasulullah kata, kalau kalian ingin rasa nikmatnya air dalam syurga Allah, di dunia ini lagi, minumlah air madu yang disejukkan. Ini Rasulullah sebut demikian. Tuan-tuan boleh je, kalau tuan-tuan tak nak makan minum madu straight begitu, saya campur dengan susu kambing. Tuan-tuan dapatkan susu kambing ni yang telah dimasukkan madu ini sendiri. Kemudian kalau tuan-tuan dapat juga nak tolong bantu saya, tuan-tuan dapatkan saffron. Saffron ni yang terakhir saya dapat daripada bumi Iran, direct daripada bumi Khurasan. Ada tempat saya seorang syekh yang dia datang daripada Iran, dia belajar di Syria, dia belajar di Turki, dan dia menghafal hadis sebanyak lebih kurang 4,800 hadis yang dihafal sanad pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia tawarkan diri untuk mengajar di tempat saya di Shah Alam. Nama dia Syekh Ismail. Kemudian saya tanya dia, Syekh, di kampung kamu orang tanam apa? Orang buat apa? Dia kata, di kampung saya orang tanam saffron. Dia kata. Jadi saya kata, boleh dapat tak? Dia cuba usaha dapatkan saffron ini. Saffron yang grade AAA, yang terbaik. Tuan-tuan pergi Mekah, Madinah pun tak dapat nilaian ini. Tuan-tuan ambil je saffron ini, masukkan dalam masakan. Ibu-ibu yang masak tu, masukkan dalam masakan. Bau wangi semerbak. Bauan di antara bauan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Saffron ini di antara herba yang termahal dalam dunia. Sekilo pun dalam 40,000, 80,000 ada yang jenis demikian. Yang terbaik lah. Tapi saya dapat murah sangat. Tuan-tuan boleh dapatkan kat belakang nantilah. Buat amalan untuk minum air saffron. Saya bila saya nak kuliah macam ni, saya nak berjalan jauh sikit, saya minum air saffron. Tadi pun sebelum saya datang ni, saya minum air saffron dulu. Saya buat amalan demikian. Saffron ni dia boleh buang balik yang disebut dengan asid-asid yang biasa dalam tubuh badan kita ni. Yang tak baik tu lah, dia panggil demikian. Kalau tuan-tuan tak dapat yang tu pun, tuan-tuan tolong ambil pamphlet sekolah saya. Pamphlet sekolah saya ni ada nombor akaun di belakang ni sebut. Tuan-tuan, nombor akaun ni tuan-tuan boleh pergi ke mana-mana bank, tuan-tuan berdiri depan mission bank tu, semayang sunat istikharah dosa itu. Nak infak ke tak infak, nak derma tak derma. Ini untuk dana sekolah saya lah. Saya sedang bangunkan di kalangan mereka tersebut. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma akhtin ajalana bihusnil khatimah wa la taqtin ajalana bisu'il khatimah. Allahumma adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.